Okey. Tadi recording start? Dari kejap. Alright. Sekarang macam tu. Sekejap. Dekat ke? Akak bagi saya boleh kongsikan nota sekejap? Boleh, silakan Ustaz. Oh, kejap. Saya tak boleh nanti nota ni. Host disable. Kak, saya host kejap. Saya kongsi nota sekejap. Boleh ke? Akak pindahkan saya boleh? Boleh. Tak apa, silakan Ustaz. Sekejap. Saya nak kongsi nota ni. Akak kena... Saya tak boleh nak kongsi. Ya, Tak boleh okey. Kadang share tukar skrin balik. ni. Okey, kejap. Bagi saya share skrin sekejap. Sekejap ya. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey. Nota dah dapat kongsikan. Saya dapat kongsi. Kak kena disable. Ya. Sekejap ya, sebentar. Sudah. Tak boleh pula lah Ustaz. Kejap. Okay. Boleh tu insyaAllah. Make a host balik semula dulu Ustaz ya. Boleh? Nanti saya pindah balik ke akak. Okey, nak kejap. Okey. Okey Ustaz. Alright. Okey. Share nota. Boleh nampak jap sekejap. Assalamualaikum Ustaz, Puan Syida. Waalaikumsalam. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya. Saya jadikan Kak Syida sebagai host pula. Host tak pegang. Okey Kak, selesai ya. Okey, yang penting ada recording kan? Okey. Nampak nota? Ya, nampak jelas. Okey, kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita ucapkan ke hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pertemuan kita pada pagi ini Allah Taala meridai, Allah berikan keberkatan, Allah melapangkan urusan kita, melapangkan dada kita, memudahkan pelajaran kita pada pagi ini, yang mana pada pagi ini kita akan menyambung ayat-ayat yang masih lagi berbaki yang terdapat di dalam Suratul Rahman. Jadi saya di pihak wakil Ahsanul Amala, iaitu grup jemaah di Bandar Kantin Home Rawang yang menganjurkan, yang menyediakan kita saluran pada pagi ini untuk kuliah. Kita ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan sebelum tu, jika ada sebarang kelemahan, kekurangan, pada minggu lepas adalah kelemahan di pihak saya kerana taliannya agak kurang baik. Jadi pagi ni agak kelakabut sedikit ya. Saya dah tunggu lama tadi, rupa-rupanya saya seorang sahaja, tapi tak apa, link tu tak boleh nak jalan ya. Anggap ini semua adalah dugaan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk angkat darjat kita. Tapi alhamdulillah, syukur Allah Taala masih lagi bagi keizinan. Itu sebenarnya Allah nak tunjuk satu rahmat dan satu nikmat kepada kita. Ya, dapat kita bersama-sama ni satu nikmat dan rahmat dari Allah. Baik tuan-tuan dan puan, pada minggu lepas kita sebenarnya telah memasuki ayat nombor 31 sehinggalah ayat nombor 35. Jadi saya ulang pendek saja. Saya tak mau ulang panjang. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan sila lihat nota muka surat nombor 24. Sila lihat nota muka surat nombor 24. Yang mana dalam nota muka surat nombor 24 pada ayat nombor 31 sampai 36 kita telah sebut pada minggu lepas bahawa kumpulan ayat 31, 32, 33, 34 sampai 36 adalah kandungan ayat yang terletak di bawah kandungan 4. Kandungan 4 tu maksud dia macam ni. Kita pernah sebut sebelum ni kandungan 4. Sekejap saya tunjukkan dia punya. Okey. Kalau kita tengok yang dekat depan skrin ni, nampak tak kandungan 4? Okey. Kandungan 4 ni sebenarnya adalah pembahagian kumpulan-kumpulan ayat. Jadi kalau ayat yang 31 sampai 36 ni disusun oleh para ulama
sebahagian kitab disusun macam tu, diletak di bawah kandungan 4. Okey, kandungan 4 ni berkaitan dengan apa? Dalam nota tu tuan-tuan akan jumpa tajuknya adalah Allah nak kita fokus, Allah nak suruh kita merasai nikmat, tentang nikmat balasan dan nikmat pahala yang Allah nak beri kepada di hari akhirat kepada kita. Itu adalah kandungan yang keempat. Jadi kandungan keempat ni kita telah ulas pada minggu lepas. Namun begitu saya ulas sedikit saja lagi untuk pengulangan, supaya kita sentiasa bertambah ingat. Sebab tu Allah mengulang-ulang tentang nikmat di dalam Al-Quran, maka kadang-kadang kaedah pengulangan ni pun jangan dipinggirkan. Maka perlu juga membawa kaedah pengulangan untuk mengingatkan kita. Okey, pada ayat 31 yang lalu, kita telah sebut bahawa antara nikmat nikmat pada ayat nombor 31, kan, kenapa ayat 31 tu menjadi nikmat? Okey, ingat, apabila saya bertanya soalan tentang, apabila saya kemukakan persoalan mengapa dia jadi nikmat, kenapa tanya dia jadi nikmat? Kerana ada ayat selepasnya memerintahkan kita bersyukur kepada Allah. Dalam erti kata lain, pada ayat yang berikutnya Allah Ta'ala mencela kepada sesiapa yang mendustakan tentang nikmat Allah. Jadi kalau macam ayat 31 dia menunjukkan bahawa ayat 31 ni adalah nikmat. Sebab tu ayat 32 kita jumpa perintah bersyukur. Maksudnya apabila sebut syukur, dia mesti ada kaitan dengan nikmat. Jadi ayat 32 Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita tahu ia adalah perintah bersyukur. Kenapa kita diperintahkan untuk bersyukur? Kerana ayat sebelumnya 31 adalah nikmat. Nikmat sudut apa? Okey, kita telah ulas pada minggu lepas. Nikmat dari sudut apa tahu? Segala kebaikan yang pernah kita buat ke muka bumi ini tidaklah sia-sia. Susah payah kita hidup di muka bumi ini menempuh ujian tidak sia-sia. Kerana Allah akan memberikan balasan. Lepas tu pula ayat 31 ni nikmat dia apa? Allah beritahu bahawa semua makhluk yang paling utama adalah jin dengan manusia itu, Allah akan memberikan keadilan kepada mereka. Allah buat perhitungan. Jadi secara tak langsung ayat 31 menjadi nikmat apa? Supaya kita tak rasa letih nak buat amal kebaikan. Walaupun orang tak puji, walaupun orang tak nampak, tak apa, kita jangan letih. Kita terus saja buat kebaikan. Kenapa? Kerana kita belajar ayat 31 surah Rahman, Allah kata nanti Allah Ta'ala akan bagi tumpuan kepada as-saqalan, iaitu jin dan manusia. Jadi adalah satu nikmat. Jadi kalau tuan-tuan tengok muka surat nombor 25 dalam nota, dalam nota, atas sekali dalam nota tu, tuan-tuan akan jumpa ulasan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Okay, nampak tak muka surat nombor 25 dalam nota? Okey, tengok dalam nota muka surat 25. Jadi saya harap tuan-tuan kena ada nota supaya senang untuk belajar. Okey, kalau tengok muka surat nombor 25 atas sekali tu, saya tunjuk sekejap. Dia punya tajuk dia supaya tuan-tuan nampak. Okey, sekejap saya buka muka surat nombor 25. Kita kena laju sikit kena laju. Okay. Nampak tak? Muka surat nombor 25 saya paparkan dekat depan ni. Okey, kita tengok ulasan Dr. Wahbah. Dia kata apa? Kenapa ayat 31 itu jadi nikmat? Dia kata antara bentuk nikmat Allah adalah Allah akan berlaku adil kepada semua makhluk dia. Tapi makhluk dekat sini yang 31 antara yang Allah akan fokus, yang Allah akan tumpukan adalah jin dan manusia. Apa nikmat dia? Allah akan beri pahala kepada orang buat baik. Allah akan menyediakan ruang untuk mengadili orang-orang yang jahat. Tak ada seorang pun akan dizalimi oleh Allah. Itu jadi nikmat ayat nombor 31. Okey, dah jelas. Kita pergi terus kepada ayat yang berikutnya. Okey, kita pergi pada ayat yang berikutnya. Ini adalah nota ringkasan. Yang tuan dah tengok dekat depan skrin ni adalah nota ringkasan. Yang nota yang saya tunjuk tadi, bentuk word tadi adalah nota penuhnya. Jadi jangan terkeliru. Saya gunakan nota ringkasan bentuk PowerPoint ni nak memudahkan mengambil poin-poin penting saja. Okey, kemudian kita lanjutkan. Ayat 33. Kan, ayat 33 pasangan dia ayat nombor 34, Allah menyebut tentang nikmat. Betul, ayat 34 Allah suruh kita bersyukur tentang nikmat. Allah kata fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, kan.
Kalau kita kira, kalau kita letak nombor, fabi ayyi ala, ayat 34 ni, dia adalah perintah bersyukur yang susunannya adalah yang ke-10 dah. Okey, tetapi ayat 34 ni dia ada nikmat lain. Kalau tadi ayat 31 nikmat lain, ayat 33 nikmat lain pula. Okey, nikmat lain pada ayat nombor 33 apa? Okey, tapi sebelum tu, okey, kita tengok ayat nombor 33, muka surat. Dalam nota, sila buka muka surat, rujuk muka surat nombor 25. Okey, ayat 33 dalam surah Ar-Rahman. Ya ma'syaral jin. Okey, masih ingat lagi? Pada minggu lepas, kita telah sebut ayat nombor 33 adalah satu cabaran. Allah mencabar jin. Allah cabar jin dulu. Sebab tu Allah sebut perkataan jin dulu sebelum wal insi. Okey? Ayat mana kita tengah bincang ni? Ayat 33 ayat 33. Kalau dalam nota, buka muka surat nombor 25. Jadi Allah cabar jin dan manusia. Supaya apa? Supaya kalau mereka rasa mereka boleh lari daripada diadili oleh Allah, kalau mereka rasa mereka boleh lari daripada Allah Ta'ala nak hisap mereka, Allah kata, silakan carilah ruang-ruang langit-langit dan bumi dan langit-langit yang boleh melarikan diri. Allah kata, tak akan boleh punya kata Allah. Kan, kamu tidak ada kuasa untuk melarikan diri. Okey, selepas Allah sebut macam tu ayat nombor 32 kan. Nombor ayat 32, kenapa ayat ayat 33 maafkan saya. Kenapa ayat 33 ni ayat selepas dia 34 Allah perintahkan kita bersyukur. Kerana ayat nombor 33 ni, kenapa dia menjadi nikmat sehingga perlu Allah memerintah kita bersyukur pada tajuk cabaran tadi. Okey, dia punya ringkasan ini. Okey, ringkasan dia adalah ayat 33 dia menjadi nikmat. Okey, saya masih terdengar suara Okey. Macam ni. Ayat 33 dia menjadi nikmat. Kenapa? Kerana ayat 33 ni adalah nikmat dari sudut apa tahu? Nikmat dari sudut Allah Ta'ala nak menimbulkan Allah. Tuan-tuan, sebenarnya benda menakutkan ni sebenarnya satu nikmat tau. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak nampak nikmat pada rasa takut tau. Kita ingat perasaan takut pada Allah ni tak nikmat. Tak, itulah nikmat. Sebab kalau kita tak takut Allah, kita akan langgar perintah Allah. Betul tak? Kalau kita tak ada perasaan takut, kita tak peduli kewajipan yang Allah suruh. Jadi ayat 33 ni, walaupun nampak bentuk dia, kalau kita tengok secara literal, nampak pandang satu sudut, pandang terjemahan saja, betul, Allah kata, Allah mencabar jin dan manusia, supaya carilah jalan untuk melarikan diri daripada Allah Ta'ala nak hisap, daripada Allah Ta'ala nak memberikan hukuman. Kan? Tapi tentu tidak ada yang boleh melarikan diri. Okey, kenapa Allah perintahkan bersyukur pada ayat nombor 34? Jadi para ulama mengatakan ayat 33 ni dia menjadi nikmat. Kenapa tahu? Ayat 33 ni kalau dia orang beriman, dia menjadi nikmat dari sudut apa? Allah menjadikan dia nikmat dari sudut menimbulkan perasaan insaf dalam diri kita. Insaf dekat mana? Oh, maksudnya insaf dekat mana? Nak menunjukkan bahawa kita ni lemah. Kita ni kurang. Kita tak ada kuasa. Kita tak ada sedikit pun kuasa untuk kita lari daripada Allah Ta'ala mengadili kita. Sebab tu Allah kata, la tanfuduna illa bisultan. Allah kata, tidak akan dapat menembus lari langit dan bumi mereka ada satu kekuasaan. Maksudnya Allah nak bagi tahu pada kita, hey jin, hey manusia, korang kalau nak lari daripada Allah mengadili kamu, kamu takkan dapat lari. Jadi nikmatnya di mana? Ayat itu kalau kita faham betul-betul dengan dada yang lapang, dengan fikiran yang terbuka kan, kita akan dapat tahu Allah bagi tahu manusia, kau ni lemah, kau tak ada kuasa nak lari daripada aku, kata Allah. Sebab tu Allah cabar. Nampak tak? Secara tidak langsung dia menjadi nikmat nak menunjukkan bahawa Allah yang akan mengadili semua makhluk ini ada dari sudut kekuasaan Allah dalam dia menjaga makhluknya. Betul tak? Allah menjaga semua makhluk dia. Kan? Jadi di sini dia menjadi nikmat. Saya harap tuan-tuan jelas pada ayat nombor 33. Telah kita pada minggu lepas. Okey. Kita terus pergi pada ayat nombor 35. Okey. Ayat nombor 35. Muka surat nombor 26. Okey. Muka surat nombor 26 di dalam nota. Okey. Ayat 35.
Kalau kita buka pada ayat nombor 35, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang, okey, Allah kata kalau siapa-siapa yang cuba melarikan diri daripada untuk Allah Taala adili, okey, maka Allah Taala menyediakan kepada jin dan manusia itu dua perkara. Pertama, syawazum minarin wa nuhasun. Okey, pada minggu lepas kita telah ulas tentang ayat nombor 35. Okey, nombor ayat 35 saya mungkin tunjukkan sekejap dia punya nota dia. Okey, kita nampak nota dia. Okey, jap saya tunjukkan nota dia supaya lebih jelas dekat sini. Okey, nampak ayat 35? Okey, yursalu alaikuma syuwadhum min narin wa nuhasun fala tantasiran. Ni telah kita ulas pada minggu lepas. Okey, tapi ayat 36 Allah suruh kita mensyukuri nikmat yang ada pada ayat 35. Okey, pada ayat 35. Okey. Dari sudut manakah ayat 35 yang Allah sediakan kobaran api yang tanpa asap dan Allah menyediakan tembaga yang panas? Apa related dengan nikmat? Kenapa kita perlu mengakui ia adalah nikmat? Kenapa? Kan? Jadi ayat ini kalau kita tengok pada ringkasan yang saya paparkan ini, kenapa ayat 35 menjadi nikmat? Okey. Ayat 35 ni kenapa dia jadi nikmat? Kenapa jadi nikmat? Nikmatnya dari sudut apa? Nikmatnya dari sudut Allah nak menambah-nambahkan lagi perasaan takut supaya jauhilah pada kemurkaan Allah. Ingat tak ayat 35 kita baca tadi, Allah ancam dengan apa? Allah ancam dengan syawazum minarin. Allah ancam dengan kobaran api tanpa asap. Maksudnya Allah ancam dengan kobaran api yang boleh membakar, dan Allah ancam dengan tembaga yang boleh Allah Ta'ala tembaga yang membakar, cairan tembaga. Maksudnya Allah Ta'ala ancam kita tahu. Sebenarnya kita bersyukur banyak-banyak pada Allah tahu kerana Allah menakut-nakutkan kita. Sebenarnya Allah menakut-nakutkan kita ni sebenarnya adalah satu nikmat yang kita tak perasan. Sebenarnya kita ada perasaan takut kepada Allah ni adalah satu nikmat. Jadi cara Allah menakutkan kita tentang peristiwa di hari akhirat, Allah takutkan kita dengan dua perkara. Syawazum minarin wa nahasun wa nuhasun. Okey. Maka dia menjadi nikmat kerana dia dapat menambah-nambahkan lagi perasaan takut kepada kita. Kenapa? Kalau kita dah takut pada Allah, tentulah kita takut Allah murka kita, kita takut Allah Ta'ala ancam kita dengan api syawazum minarin, dan kita takut Allah ancam kita dengan tembaga cair yang membakar. Jadi ya Allah, terima kasih ya Allah, ya Engkau telah takutkan aku ya Allah. Tentulah kita tak nak kan. Dalam erti kata lain, kenapa dia jadi nikmat juga? Ia memberikan motivasi kepada kita supaya kita baikilah diri kita, baikilah ibadat kita, baikilah kehidupan kita, supaya kita terselamat kita daripada ancaman-ancaman yang sebegitu. Okey, dalam erti kata lain, Allah Ta'ala nak bagi kita nikmat tentang apa? Dia punya kesimpulan dia daripada ayat nombor 31 tadi sampai 36, dia ada kaitan tentang Allah bagi tahu tentang semua makhluk nanti akan dapat balasan kan. Setiap kebaikan kita buat kat muka bumi ni Allah akan balas. Lepas tu Allah kata tidak ada manusia yang tidak akan diadili kan. Sedangkan dekat dunia ni kan, yang baik orang kata jahat, yang jahat orang kata baik. Kita tak tahu apa-apa kan. Dunia ni jadi terbalik dan sebagainya. Ada orang terlepas, ada orang yang bersalah tidak dipersalahkan. Tetapi ayat 31 sampai 30, ayat 31 sampai 36 ni memberikan satu nikmat kepada kita. Orang beriman ni dia akan jadi bertambah-tambah nikmat kan. Menantikan, ya Allah, kebaikan selama ni aku buat rupa-rupanya ya Allah ada balasannya. Kau janji ya Allah kau tunaikan ya Allah. Macam tu. Kan? Jadi semua keadilan, semua hak-hak kita yang kita ada dekat dunia ini, semua Allah Ta'ala akan beri nanti di hari akhirat. Jadi ayat 31 dan 37 sampai ayat nombor 36, dia merupakan nikmat-nikmat yang Allah cerita nanti tentang apa? Tentang balasan di hari akhirat. So kalau nak buat dia punya ringkasan dia, untuk kandungan 4 tadi, 31 sampai 36,
kata kuncinya pada nikmat apa? Pada nikmat balasan. Jadi sebenarnya dia punya kata kuncinya besarnya adalah pada nikmat balasan. Nikmat balasan. Maksudnya yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Tapi orang yang dapat nikmat buruk, dia dapat nikmat azab, dia jadi nikmat kat mana? Dia jadi, sebab orang bukan kata, kenapa pula jadi nikmat orang dapat nikmat buruk? Kenapa dapat azab tu jadi nikmat? Nikmatnya pada Allah memberikan keadilan. Maksudnya Allah Ta'ala sediakan ruang mahkamah, Allah sediakan ruang untuk kau diadili. Itu sebenarnya nikmat pada dia. Faham tak? Maksud dia, itulah nikmat yang didapat. Nikmat engkau diadili oleh Allah. Jin diadili, manusia pun diadili oleh Allah. Tak ada seorang pun yang terlepas. Dan sepatutnya orang yang jahat, kau tanya, okey betul nikmat diadili, tapi kenapa pula dapat nikmat jahat itu jadi nikmat? Sebenarnya ayat Quran ni kan telah dibaca awal-awal. Sebab tu orang yang melakukan kejahatan sepatutnya, kan ayat Quran kan Nabi bacakan kepada orang Arab, Nabi bacakan kepada kita. Maksudnya sepatutnya kita baca surah Rahman yang ada Quran ni, sepatutnya kita dah merasai nikmat ini. Kenapa? Kerana ayat Quran ni mengancam kita. Ayat Quran ni menakut-nakutkan kita. Jadi apabila orang mendapat balasan jahat, kan bukan salah lagi Allah. Bukan lagi salah kepada Rasul. Tak, yang salah kamu. Kerana kamu yang tidak menjadikan ayat Quran ini untuk menjadi nikmat dari sudut memberikan amaran. Tapi nikmat pada kamu mendapat pengadilan. Kamu dapat keadilan. Kenapa Allah Ta'ala perlu mengadili semua? Kerana tidak semua jahat itu dia sama. Ada jahat yang tahap 10%, ada jahat yang tahap 20%. Begitulah. Itu ada ringkasan dia. Kita terus pergi kepada ayat yang baru. Kita pergi kepada ayat nombor 37. Ini ayat yang baru. Ayat nombor 37. Okey. Siapa yang ada nota, tuan-tuan akan jumpa ayat nombor 37 ni sampai ayat nombor 45. Okey, ayat 37 sampai ayat nombor 45. Saya tunjukkan dia punya nota penuh dia. Okey, kita tengok. Okey, kalau kita tengok dekat depan ni, dekat skrin, kita tengok di bahagian nota, buku surat nombor 27 ya. Buku surat nombor 27. Tuan-tuan akan dapati ayat yang kita nak bincang sekarang, dia duduk di bawah kumpulan. Okey, kita telah bahagikan penggal-penggal ayat. Potongan ayat ni duduk kepada tajuk apa. Okey, ayat nombor 37 sampai 45 duduk di bawah kandungan 5. Tuan-tuan kena perasan, tuan-tuan kena tengok tu pada kandungan 5. Okey, kandungan 5 ni dia dah masuk kepada permulaan macam mana kiamat nak jadi. Kalau yang kita belajar kandungan 4 tadi, ayat 31 sampai 36, dia pada menceritakan situasi dekat kiamat nanti tu akan dapat apa. Maka kita belajar suruh, ya Allah, tak sabarnya lah nak dapat balasan kan. Tapi tak boleh dapat balasan lagi kalau kiamat tak jadi. Jadi ayat nombor 37 sampai 45 ni, dia dah mula memasuki fasa yang macam kita kata, oh dia dah datang dah. Oh inilah nikmat, inilah nikmat kita nak pergi. Sebab kalau kita nak dapat balasan dari Allah, kita kena tunggu di hari akhirat. Tapi kalau akhirat tak berlaku, macam mana kita nak dapat merasai nikmat pahala Allah bagi, nikmat syurga Allah bagi? Jadi ayat nombor 37 ni membawa kita kepada menambahkan lagi perasaan kita tentang nak dapat balasan tu. Jadi ayat nombor 37 sampai 45 ni merujuk kepada permulaan macam mana kiamat tu terjadi dan apakah yang terjadi seterusnya kepada manusia-manusia yang telah Allah Ta'ala mengadili mereka. Maksudnya ayat yang berikut ni dia macam, ayat berikut ni tau, dia macam bawa kita macam lagi dekat kepada balasan tu. Dia macam kan, kalau tadi tu ayat 31 tu macam kita macam, ya Allah, engkau janji nanti semua akan diadili, semua akan dapat balasan kan. Tapi ayat yang berikut ni, ayat ke depan lagi ni, ke hujung-hujung tu dia bawa kita macam, okey dah dekat dah, nak sampai dah kepada balasannya. Macam kita kan, contoh kalau kita macam kita yakin kan, contoh kalau kita pergi mahkamah kan, kita yakin, contohnya kita bicarakan, okey kita tahu kita pihak yang dia benar, dan kita tahu kita akan dapat keputusan yang memenangkan kita kan. Jadi kita pun jadi macam,
Oh, tak sabarnya lah nak bicarakan, tak sabarlah nak bicarakan, tak sabarlah nak bicara. Macam kita jawab exam, susah baca buku, dan kita tahu, masa PSC tu kita tahu. Aku memang jawab ikut skema jawapan. Kita faham, aku jawab dia semua betul. Tapi kita tak dapat result lagi. Kan selagi mana kementerian tidak keluarkan result peperiksaan kan. Tapi kita tahu, kita tahu aku dah jawab betul ni. Tapi kita tak tahu keputusan yang sebenar. Maka tunggu dulu pengumuman dia. Jadi ayat ni dia seolah-olahnya bawa kita kepada dia menambah lagi perasaan-perasaan nikmat itu. Okey, itu sekadar analogi mudah saja. Okey, kita pergi kepada ayat nombor 37. Okey, ayat 37 ni Allah cerita kepada kita tentang langit yang akan terbelah. Langit yang akan terbelah. Okey, kita baca ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idzan syaqqatis sama. Okey, fa'idzan syaqqatis sama. Maka ketika langit terbelah. Maka apabila langit terbelah. Insyaqqatis tu, kata fa'idzan insyaqqat kan. Insyaqqatis tu maksudnya itu adalah terbelah. Sebab tu kalau kita buka dalam Quran ada satu surah. Surah Al-Insyiqaq. Satu surah tu surah Insyiqaq. Insyiqaq tu apa? Insyiqaq merujuk kepada terbelahnya langit. Okay, jadi ayat 37 ni, ayat yang Allah Ta'ala bagi tahu, maka apabila terbelahnya langit. Okay, terbelahnya langit. Okay, kena, apabila terbelahnya langit ni, maka langit tu jadi apa? Fakanat wardah. Maka langit tu dia menjadi seperti bunga mawar. Mawar, kalau sebut bunga mawar, maka gambaran bunga mawar tu kan dia ni merujuk kepada mawar yang merah. Mawar ada warna yang lain, tapi ni mawar yang merah. Maksudnya langit tu nanti apabila dia terbelah, dia akan nampak seperti bunga mawar yang merah. Wardah ni adalah mawar. Elok kalau nak tak nama wardah. Mawar lah, mawar merah. Okey. Kemudian dia seperti apa lagi? Kadihan, yang dia berkilat seperti dia mempunyai minyak. Okey. Jadi langit ni dia tidak akan bertukar menjadi merah mawar dan dia tidak akan nampak seperti ada minyak kalau langit tak terbelah. Jadi susunannya adalah apabila langit tu terbelah, maka langit tu nanti akan nampak seperti warna merah, seperti merahnya mawar. Kemudian pula kedihan, dia berkilat seperti minyak. Okey. Kita catat di dalam nota. Kerana dalam nota, catat sikit buat catatan. Okey. Catatan. Okey. Ayat 37 ni ayat yang menggembirakan. Menggembirakan kepada orang-orang mukmin sebab ayat 37 ni Allah sebut tentang kepastian kiamat tu akan berlaku. Sebab apa? Sebab kiamat dia tak akan berlaku kalau langit ni tidak berubah sifat dia. Jadi apabila masuk ayat 37 ni, Allah kata fa'iza, maka apabila langit terbelah. Maksudnya ayat ni dia nak bawa dah pada kita. Allah kata ayat ni ayat janji dari Allah. Maksudnya Allah kata kiamat tu akan datang. Kan? Kiamat tu akan datang, caranya macam mana? Langit tu nanti dia akan terbelah, bertukar menjadi merah mawar. Okey. Buat catatan, kenapa langit tu dia terbelah? Apa sebab langit tu dia terbelah? Okey. Yang pertama, memang itu adalah ciri-ciri menunjukkan bahawa nak pergi hari kiamat tu dah nak jadi dah. Hari kiamat ni dia pasti akan terjadi, dengan langit tu akan berubah sifat dia. Kenapa dia jadi terbelah juga? Kenapa nanti kita akan nampak langit itu terbelah? Siapa yang mengikuti kelas alam akhirat hari semalam, hari Isnin, memang setelah kita bincangkan bahawa langit ni terbelah nanti ketika mana nak berlaku kiamat, langit ni terbelah. Sebenarnya langit terbelah ni adalah tempat turunnya malaikat. Pada langit tu dia terbelah, maka malaikat akan turun daripada langit yang terbelah. Kalau belajar tentang bab akhirat, belajar alam akhirat, langit tu terbelah, malaikat turun. Apabila malaikat turun tu apa? Nanti kita akan tengok malaikat tu turun dari langit, turun, dan mereka akan kepung segala penjuru,
manusia-manusia, makhluk-makhluk yang berada di padang mahsyar. Okey. Kemudian kenapa dibentukkan menjadi merah mawar? Ini khilaf di kepada ulama. Kenapa langit tu dia tiba-tiba nanti akhir zaman dibentukkan menjadi warna merah seperti mawar. Okey. Catat ya, dia ada banyak pentafsiran. Pentafsiran pertama kata sebenarnya langit dia warna merah. Asal dia. Tapi penglihatan kita yang nampak dia warna biru. Faham tak? Langit ni sebenarnya kata para ulama, ini kata Al-Imam Al-Mawardi. Ulama ulas tahu sebenarnya. Langit ni dia warna merah sebenarnya, tapi disebabkan beberapa perkara menyebabkan mata kita nampak dia seperti warna biru. Itu pendapat pertama kata macam tu. Dan pendapat pertama ni dia bawa macam ni lah. Macam kita tengok urat kan. Tengok urat kita. Urat yang tempat nak keluar darah kan. Nak keluarkan darah kan. Darah warna merah. Tapi kenapa urat tu dia warna biru? Kita cari jawapan dia dalam sains. Darah warna merah. Kalau kita nak keluarkan urat darah kita kan. Kita tengok warna biru. Tapi sedangkan dicucuk keluar warna merah. Tapi nampak warna biru. Ini kalau belajar sains tu sebab dia ada dia bertembung, dia punya dari sudut cahaya. Urat tu dikeluarkan cahaya dia. Darah tu dikeluar cahaya dah. Jadi menyebabkan kita nampak seperti warna biru. Wallahu ta'ala nak panggil istilah apa. Tapi itu adalah salah satu sudut ulasan pertama. Kena faham kat situ. Yang kedua kata, ini Al-Imam Qurtubi. Pendapat kedua kata, Al-Imam Qurtubi kata, dia jadi warna merah tu sebenarnya adalah nak menunjukkan bahawa tengok betapa panasnya matahari pada hari itu menyebabkan langit itu dibertukar menjadi merah. Kadar panasnya matahari itu menyebabkan dia bertukar menjadi dinampak seperti warna merah yang dia berkilat. Sebabkan panasnya matahari itu dinampak seperti warna merah yang berkilat. Ini adalah pentafsiran Al-Imam Qurtubi. Okey. Jadi nombor 2. Nombor 3 kata, pendapat ketiga kata, dia jadi warna merah ni macam ni dia kata. Dia umpama langit ni dia telah disiat kulitnya. Macam kita kan. Kalau kita sembelih lembu kan, kita nak buang kulit dia kan, kalau kita siat, kita siat lah, panggil siat kan. Menyiat kulit. Kalau siapa yang biasa melapah lembu, melapah kambing kan, macam kita lapah ayam juga kan. Apabila kita tarik dia punya kulit dia akan nampak warna lain kan. Nampak macam warna merah sikit. Itu adalah pendapat yang ketiga. Wallahu ta'ala alam. Okey, wallahu ta'ala alam. Kenapa tukar warna merah tu kita sebenarnya pun tak dapat satu keputusan yang huraian yang ni. Kejap, saya kena jaga sikit suara semua. Okey, nampak okey, kejap. Jelas kat situ? Okey. Kemudian kita terus pergi kepada ayat yang 38. Okey, ayat 38. Okey, ayat 38. Ayat 38 Allah perintah kita supaya mensyukuri tentang langit tu nanti akan bertukar menjadi merah mawar dan dia akan berminyak. Kat situ ayat nombor 37 tadi. Lepas tu Allah kata 38, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kan? Allah kata, maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan. So ayat 38 ni kalau kita faham elok-elok, sebenarnya sudut ayat 38 sebenarnya Allah nak perintah kita bersyukur. Dalam erti kata lain, bagi siapa-siapa yang cuba untuk menolak nikmat Allah tadi tu, Allah datang dalam bentuk mencela mereka. Maksudnya, korang ni kenapa tak nak bersyukur? Sedangkan langit itu akan berubah sekian dan sekian. Itu sudut pandang yang lain. Okey, kenapa dia jadi nikmat? Okey, saya tunjukkan ringkasan dia. Okey, mengapakah langit terbelah itu dia menjadi merah mawar dan ada nampak gambaran seperti minyak berkilat. Kenapa dia menjadi nikmat? Sedangkan Allah suruh kita mensyukuri nikmat itu pada ayat nombor 38. Maka ringkasan dia adalah ayat nombor 37 tadi tu, dia menjadi nikmat pada apa tahu? Menjadi nikmat pada Allah Ta'ala telah mencela, Allah Ta'ala telah mengingkari mana-mana sikap manusia yang tak percaya tentang hari kiamat. Dari sudut ke situ. Sudut lain pula, kalau bagi orang beriman, dekat mana jadi nikmat?
Apa tuan dapat rasa? Tuan rasa tak nak jadi kiamat ni nikmat? Tuan rasa tak kiamat tu adalah dia akan menjadi nikmat, terbelahnya langit tu. Maksudnya apabila Allah cakap macam tu, maksudnya Allah kata pasti kiamat akan terjadi. Tapi dalam erti kata lain, dalam masa yang sama adalah nikmat dari sudut Allah Taala nak menolak, Allah Taala nak membangkang mana-mana manusia yang dia tak percaya kiamat dia berlaku. Sebab tu kalau kita baca Quran ya, kalau kita kumpul ayat-ayat Quran ni, kita akan dapati kan banyak sangat perkataan, sikap manusia yang tak percaya pada hari kiamat ni banyak. Dia banyak sangat kalau kita jumpa, banyak sangat orang-orang Arab dulu kan, apabila Nabi menggesa mereka, kamu janganlah buat macam ni, syirik ni tak boleh, nanti Allah akan azab di hari akhirat, buatlah kebaikan, nanti kebaikan kau akan ditengok di akhirat. Jadi orang-orang yang zaman dulu ni, mereka memang tak percaya kiamat, tolak mati-mati, impossible lah, mana boleh berlaku. Kan? Tapi orang Islam ni berpegang kepercayaan yang macam ni pula, tak, kiamat jadi. Tapi dekat dunia ni macam kita tak dapat nak menangkan hujah kita, betul tak? Kita tak dapat nak pertahankan bahawa agama Islam ni agama yang benar, agama yang membawa kepada percaya hidup di hari akhirat, nanti ada balasan kan. Jadi apabila datangnya ayat nombor 37 tadi, dia menjadi nikmat kepada membantah kepada kepercayaan mana-mana manusia yang mengatakan bahawa kiamat tu tidak akan terjadi. Dalam erti kata lain, kepada orang mukmin apa? Allah Ta'ala nak memenangkan, Allah Ta'ala nak mempertahankan apa kepercayaan orang mukmin itu tentang hari kiamat tu betul-betul benar. Kan? Dan dari sudut lain, dia menambahkan lagi, bila nak dapat balasan syurga ni, mesti kena lalui dulu kiamat. Okay. Kiamat tak akan terjadi kalau langit tak terbelah. Salah satu darinya. Kat situ. Kenapa Allah nak fokus ke pasal langit? Kan? Kerana langit ni semua orang nampak depan mata. Semua orang nampak, tidak ada orang yang dia tak nampak langit. Kalau dia pandang kat luar, dia tengok, tak ada orang yang tidak dinaungi oleh langit. Sebab tu langit ni menjadi satu elemen, menjadikan salah satu tanda Allah tu berkuasa. Jadi kena tunjuk Allah tu berkuasa pada langit. Jadi tak ada orang yang boleh menafikan lagi bahawa langit ni memang ada satu kuasa yang jaga dia, yang buat dia. Tak ada tiang tu. Jadi langit ni satu contoh yang paling dekat sekali untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang Allah boleh jadikan hari kiamat tentang langit tersebut. Okey, selesai pada ayat nombor berapa? 37. Jadi ayat nombor 38 Allah perintahkan kita bersyukur. Okey. Satu lagi, kalau kita lihat pada ayat nombor 37 tadi, kenapa dia jadi nikmat? Dalam erti kata lain, ayat ni mengingatkan kita tentang, dia ingat macam ni. Maksudnya apabila banyak diulang-ulang tentang kiamat kan, dia macam mengingatkan kita ni kan mudah lupa, betul tak? Masuk ke hari kiamat tiap minggu, baru ingat balik kiamatnya, baru ingat balik dosa. Kalau tak cerita pasal dosa, tak cerita pasal azab, tak cerita pahala, kadang lupa balik diri. Betul tak? Tapi masuk baca balik ayat, jumpa balik. So apabila lagi berulang ayat tu, sebenarnya lagi menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada ayat nombor yang berikutnya. Okey, ayat 38, tuan catat dekat muka surat nombor 28 dekat nota, ayat nombor 38 ni adalah perintah bersyukur yang ke-12. Perintah bersyukur yang ke-12. Bagi keseluruhan ayat yang perintah bersyukur. Okay, kita akan masuk kepada ayat yang berikutnya. Okay. Ayat yang berikut ni, bermula ayat 39 sampailah ayat nombor 45, Allah Ta'ala nak cerita kepada kita tentang nikmat, keadilan, nikmat, pembalasan yang telah Allah buat, yang telah Allah laksanakan pada ayat nombor 31 sampai 36 yang telah kita baca sebelum ni. Jadi ayat 39-45 ni
Allah Ta'ala cerita dulu. Cerita pasal apa? Allah Ta'ala cerita pasal kepada kita, Allah mengingatkan. Jadi sepatutnya orang-orang Arab, sepatutnya orang-orang yang masa Quran ni Nabi sampaikan, surah Rahman ni, dia jadi nikmat kepada mana? Mengingatkan tentang korang semua ni nanti akan diazab oleh Allah. Jadi sepatutnya dia jadi nikmat pada mengingatkan, pada menakutkan tadi. Bagi orang mukmin, dia akan dapat sudut lain pula. Nanti kita akan baca pada nikmat syurga. Kita dah nak masuk sebenarnya ayat 3945 ni, kita dah nak masuk kepada nikmat yang nak pergi dah kepada jin yang dihisap tadi tu dapat apa? Jin yang baik tadi, jin yang ingkar kepada Allah, dia akan dapat apa? Ni ayat 3945 cerita. Jin yang manusia yang Allah Ta'ala bagi tumpuan kepada mereka nanti, Allah akan hisap nanti. Okey, yang jahat-jahat, yang ingkar pada Allah ni, yang kafir, yang sebagainya, dia dapat azab apa? Ayat 39 hingga 45 dia menceritakan kepada kita. Tapi yang baik-baik tu, Allah akan cerita lepas ni. Ayat kita pada ayat yang hujung. Jadi Allah bawa kita dulu untuk kita menambahkan kengerian, untuk Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kita dari sudut menakut-nakutkan kita tentang kumpulan-kumpulan ini. So, satu nikmat kepada kita, Allah Ta'ala suruh kita buat pilihan sebenarnya. Jadi, baca Quran ni, Allah Ta'ala bagi ayat ni, Allah Ta'ala bagi kita nikmat dari sudut apa? Dari sudut nikmat, Allah bagi tahu awal-awal. Allah bagi tahu awal-awal kepada kita. Nikmat tahu, Allah bagi tahu kita. Allah bagi tahu, Allah Ta'ala bagi clue dah. Bukan clue lah, sebenarnya memang cerita benar pun. Jadi satu nikmat kepada kita dengan kita diberitahu. Okey, kita tengok ayat nombor 39 hingga 45. Kita mulakan dulu dengan ayat nombor 39. Okey, lihat nota muka surat nombor 28. Okey, saya tunjukkan nota muka surat nombor 28. Okey, kita tengok ayat nombor 39. Okey, ayat 39 ni sebenarnya Allah Ta'ala cerita tentang orang yang buat dosa ni, dia tak perlu lagi Allah tanya kepada dia. Tanya apa? Ni kena catat sedikit. Sekejap lagi saya sebut dia punya ulasan dia. Tapi kita baca ayat 39, Allah Ta'ala beritahu kepada kita, fayauma idzin. Allah kata fayauma idzin. Pada masa itu. Kalau tuan-tuan bulat ke huruf fa yauma idzin, fa tu sebenarnya huruf fa yang menunjukkan macam fa yang menunjukkan kepada next. Maksudnya kalau kita baca pada ayat nombor 37 tadi, fa idza kan, Allah kata pula langit ni terbelah. Maksudnya Allah Ta'ala nak sambung terus cerita. Allah kata fa, selepas langit tu terbelah, maka jadi apa? Maka fa yauma idzin. Fa tu saya tertinggal maka, tapi saya tulis pada masa itu. Kita kena tambah sikit. Fa tu sebenarnya adalah maka ataupun justru itu. Kenapa? Maksudnya ayat 39 ni dia melanjutkan, dia menyambung cerita ayat nombor 37 yang kita baca sebelum ni. Yang langit terbelah tu, okey, apa lagi berlaku? Apa lagi berlaku? Next. Maka ayat 39 dia cerita. Maka kata Allah, fayauma idzin, maka pada masa itu. Pada masa itu, yauma idzin, pada masa itu apa? Pada masa hari kiamat itulah. Pada semua makhluk itu telah Allah kumpulkan dia. Telah Allah kumpulkan. Sebab itu untuk lebih menghayati ayat 39 ni, tetap ikutilah kelam alam akhirat. Sebab kelam alam akhirat hari semalam tu memang kita sedang fokus tentang kita dah semalam, tapi dah habis dah tajuk tu. Cerita tentang macam mana manusia duduk di padang mahsyar. Berapa hari tunggu kat padang mahsyar. Macam mana mereka berada di bawah panasnya matahari. Kan? Macam mana dahsyatnya berkumpul di padang mahsyar. Jadi ayat 39 ni dia membantu kita untuk siapa yang dah ikut tajuk tu, dia lagi mudah difaham. Dia dapat macam penghayatan tu lagi lebih. Jadi Allah kata pada masa tu, Allah kata apa? La yus'alu an zambihi. Pada waktu tu, kalau kita terjemahkan, pada waktu itu tidak akan ditanya tentang dosa-dosanya. Tidak akan ditanya tentang dosanya. Dalam terjemahan ni saya tertinggal huruf O, kena betulkan. Tentang dosanya, bukan DSA tu tertinggal huruf O, dosanya. Jadi ayat tu kata, pada masa itu,
pada waktu bila? Waktu Allah himpunkan semua dah berada di hari kiamat, waktu tu langit memang dah terbelah, kan? Turunnya para malaikat, pada waktu itu Allah kata, dosa-dosa manusia ni Allah tak akan tanya. Apa maksud tak ditanya tu? Okey, dosa siapa yang Allah tak tanya? Dosa insun, iaitu manusia, wala jan, dan juga jin. Okey, maksudnya Allah kata nanti di hari akhirat, masa mereka berada di padang mahsyar, mereka nak tunggu untuk dihisap. Masa hari itu, kata Allah, manusia dan jin, mana-mana dosa yang dibuat, Allah Ta'ala, mereka tidak akan ditanya. Okey, kita lihat dulu, apakah sebenarnya maksud ayat nombor 39 ni. Okay, tuan-tuan tolong catat ya, tolong catat. Kita jangan salah faham, baca ayat ni terus nak tafsirkan. Bahaya ya, sebab kalau kita baca ayat ni seolahnya, oh, dosa kita tak akan ditanya ke? Tapi sebelum ni kita belajar, semua dosa Allah Ta'ala hisap. Allah Ta'ala akan bagi buku dan Allah akan tanya. Tapi ayat ni pula kata macam tak tanya. Macam mana ni? Okay, so dia punya solusi dia punya pentafsiran ayat ni adalah, okay, tulis. Yang pertama, kenapa Allah tak nak tanya? Okay, tulis. Yang pertama, dia punya sebab dia tak tanya tu maksud apa? Okay, tak tanya tu maksud dia pertama, pengertian pertama, sebab dah ada tanda, boleh nampak orang berdosa ni dia ada tanda, sebab tu Allah tak tanya. Ini adalah pentafsiran yang pertama. Pentafsiran ulama pertama, sebahagian ulama kata, kenapa Allah tak tanya pada ayat nombor 39 dosa tu? Kerana orang berdosa ni walaupun tak tanya, tapi dia dah dikenali dengan tanda dia. Dia ada tanda. Kejap lagi ayat nombor 40, ayat nombor 41 kita akan jumpa jawapan dia. Oh, rupa-rupanya patutlah Allah Ta'ala tak tanya dosa manusia dan dosa jin ni. Sebab ayat 40 bagi jawapan, sebab sudah ada tanda. Orang ni berdosa, nak tahu dosa dia tak dosa dia ni orang berdosakah kepada Allah, ada tanda dia. Itu ayat 40. Jadi pentafsiran pertama kata macam tu. Kenapa Allah tak tanya? Bukanlah tak tanya, maksudnya tak tanya langsung. Tapi Allah tidak bertanya kerana ada tanda yang menunjukkan orang ni bersalah ke tak bersalah. Sekejap kita akan sampai pada ayat nombor 40. Kita sampai pada ayat nombor 41 nanti. 41. Okey. Maksud kedua para ulama tafsir kata, Allah tak tanya tu maksudnya adalah Allah tidak tanya apa yang dia buat, tapi yang Allah tanya mengapa dia buat. Okey, jelasnya, okey, saya ulang semula sekali lagi. Allah tak tanya tu bukan tanya tentang dosa apa kau buat. Tapi yang Allah tak tanya tu, tak tanya tentang dosa apa dia buat. Sebaliknya Allah akan bertanya tentang mengapakah dosa ini ia dilakukan. Maksudnya Allah tak tanya tentang dosa. Tak tanya tentang dosa apa dia buat. Jelas tak? Contohnya, okey, kau dah buat salah apa? Dia tak tanya soalan tu. Tapi Allah akan tanya tentang mengapa kau buat kesalahan ini, mengapa kau langgar perintah ini, mengapa engkau tidak buat perintah ini, yang tu yang Allah akan tanya. Tapi Allah tak tanya tentang dosa apa kau buat kat muka bumi. Banyak mana dosa kau dah buat. Atau Allah tak tanya kat situ. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga kata, para ulama mengatakan kenapa Allah tak tanya? Sebenarnya Allah tak tanya tu dari sudut Allah tak nak mereka ni, tak tanya tu maksudnya Allah tak nak memberikan kepada mereka peluang untuk mereka mencari alasan dan mereka mempertahankan diri mereka. Tu maksud tak tanya. Bukan tak tanya tu maksudnya Allah abaikan dosa yang dibuat. Tapi tak tanya dekat sini pentafsirannya maknanya Allah tidak tanya tu maksudnya Allah Ta'ala tak nak ada ruang, maksudnya Allah tak nak bagi mereka ruang, peluang untuk mereka
mereka nak pertahankan kesalahan mereka tu, bukan nak bagi ruang untuk mereka mencari alatan. Itu dia dari sudut pentafsiran para ulama. Tapi kalau kita tengok yang jelas-jelas, kalau kita nak ambil pendapat yang mana antara tiga tadi, ketiga-tiga ni benar, tiga-tiga dia akan berlaku. Tapi kalau kita tengok ayat yang berikutnya, sebab itu apabila baca Quran, nak faham ayat Quran, jangan terlupa. Jangan kita stop pada ayat nombor 39 saja. Terus kita buat kesimpulan. Tak. Kita kena tengok ayat yang sebelum atau selepas dia. Sebab tu kalau kita baca Quran, kalau kita nak faham satu ayat, kita kena tengok. Ayat sebelum kaitan tentang apa, ayat selepas dia pasal apa. Maksudnya kalau kita sedang bincang sekarang ayat nombor 39, kita kena tengok ayat nombor 38, 37 cerita pasal apa. Kadang-kadang tak ada jawapan pada sebelum, Allah bagi jawapan tu pada yang selepasnya. Jadi pendapat yang boleh kita gunakan untuk memahami ayat 39 ni, kita kalau terang-terang jawapan dia, Allah tak tanya sebab sudah ada tanda. Bukan maksud Allah tak tanya tu Allah abaikan dosa yang manusia buat. Tapi Allah tak tanya tu kerana apa? Kerana orang berdosa ni boleh dikenali. Orang yang bersalah ni boleh dikenali dari sudut fizikalnya, dari sudut eye contact-nya. Semua tu Allah akan tahu. Semua tu nanti akan berlaku di hari akhirat. Jadi Allah Ta'ala suruh kita bersyukur pada ayat nombor 40. Jadi Allah Ta'ala suruh kita bersyukur pada ayat nombor 40. Allah kata, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Jadi Allah kata, maka nikmat Tuhan kamu berdua. Ingat ya, kena tambah sikit pada terjemahan tu. Saya dah ingatkan sebelum ni, nikmat Tuhan kamu berduakah? Yang manakah yang kamu hendak dustakan? Okey. Persoalannya adalah, ayat 39 ni, dia jadi nikmat dari sudut apa? Sehingga kita patut mensyukuri dia. Dia akan jadi nikmat apa? Okey. Ayat 39, dia menjadi nikmat. Kalau secara ringkas yang boleh kita nak ambil, kita catat dekat situ. Okey. Ayat nombor 39 ni, dia menguatkan lagi dakwaan yang kiamat tu pasti akan berlaku. Maknanya ayat 39 ni kan, dia menguatkan lagi tentang yang langit terbelah tadi. Yang langit terbelah tu menunjukkan bahawa memang kiamat tu akan terjadi. Jadi ayat nombor 39 ni, kenapa dia jadi nikmat? Kata para ulama, ayat 39 ni telah menyangkal, telah mencela sifat manusia yang menafikan kekuasaan Allah untuk menghidupkan mereka semula. Seolah-olah mereka, apa yang mereka buat kat muka bumi ni, mereka ingat mereka bebas boleh buat apa saja. Seolah-olah mereka buat kat muka bumi ni, tidak ada siapa yang akan ambil kisah dah. Apa yang nak buat kat muka bumi, nak cakap apa ke, nak buat apa ke, ikut sukalah. Tak ada hari pembalasan tu, begitu. Tetapi pada ayat nombor 39, Allah Ta'ala menyebut tentang ayat ni menjadi nikmat, bahawa Allah bagi tahu bahawa Allah Ta'ala bagi tahu bahawa apa? Allah kata, korang yang bersalah ni, tak payah tanya dah kau buat salah apa. Kan? Sebenarnya korang ni semua dah boleh kenal dah. Kau bersalah banyak mana, dah ada tanda dah. Okey. Dari sudut lain, maksudnya untuk menambahkan lagi nikmat, so ayat ni sebenarnya dia membantu kita dari sudut Allah menghuraikan sedikit sebanyak episod, situasi dahsyatnya hari kiamat tu. Dia soalan dia macam ni. Kalau siapa belajar hari akhirat, tetap ikut hari akhirat tu, lagi tetap belajar detail kan, lagi tetap rasa macam memang sebab tu dia nikmat dia sudah apa tahu. Lagi kita banyak knowledge, lagi kita faham, lagi kita tahu cerita dia, lagilah kita nampak laluan ke akhirat tu. Maksudnya
Tetap faham tak? Dia macam kalau kita tahu cerita sikit, dia akan buka laluan kita sikit. Kalau kita tahu maklumat banyak, dia akan buka maklumat banyak. Dia macam kita belajar tajuk alam barzah lah hari Ahad pagi. Bila kita belajar pasal mati ni, kita dah macam, dia akan bagi kita sudut pandang yang luas. Jadi lagi banyak maklumat, maksudnya lagi banyak Allah mengulang dalam ayat ni, sedangkan pengulangan tu sebenarnya dia bukan pengulangan yang sama, tapi nikmat yang bertambah-tambah. Jadi ayat nombor 39 ni Allah bagi tahu pada kita, dia macam, kalau kita tengok dia punya nota tu kan, menguraikan sekelumit kedahsyatan akhirat. Dahsyatnya kiamat ni, tak payah tanyalah dia buat dosa apa, dah tahu dah dia buat dosa apa. Maknanya dahsyatnya hari kiamat ni, dahsyatnya hari akhirat ni, kan, tak perlu lagi untuk bertanya pada, okey, kau buat dosa apa? Kau ada buat salah apa? Sebab dahsyatnya kiamat ni, dah ada tanda dah. Tanda. Orang ni bersalah, orang ni tak bersalah. Maknanya dahsyatnya kiamat tu sampai maksudnya sampai maknanya tak perlu dah Allah ni bersusah payah untuk mengenal mana ni orang yang jahat ni, mana orang zalim ni, tak perlu. Jadi dalam masa yang sama, bagi orang yang beriman pasal hari kiamat ni, dia tak sabar-sabar nak cerita pasal pembalasan tadi tu. Dia tahu, oh aku ni kalau aku buat kebaikan tentu Allah tahu. Lepas tu kita tak perlu, kita jangan bimbang. Allah Ta'ala tahu apa balasan nak bagi pada kita. Tak perlu kita cerita daripada orang. Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala tahu tanda dia ni dulu kat dunia takut tahap macam mana. Dia ni dulu kat dunia macam mana dia beribadat seseorang diri. Semua itu Allah Ta'ala maha mengetahui. Baik, kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Jadi ayat nombor 40, ayat nombor 40, Allah memerintahkan kita bersyukur, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu berdua manakah yang kamu nak dustakan? Okey, kalau kita susun ke semua sekali, ayat 40 adalah perintah bersyukur yang ke-13. Baik, kita pergi kepada ayat nombor 41. Ni kita sebut tadi. Okey, ayat 41, Allah Ta'ala memberikan kita jawapan dia. Secara terperinci Allah bagi kita jawapan. Kenapa ayat nombor 39 tadi Allah tak tanya orang yang berdosa tu? Sebab apa? Sebab manusia dan jin itu dia ada tanda dia. Tanda dia apa? Okey, kita kena bacalah ayat Quran dia. Okey, kita tengok ayat Quran dia. Tengok nota penuh. Muka surat nombor 28. Okey, ayat muka surat nombor 28. Tengok muka surat nombor 28 ayat 41. Okay, ayat 41 ni, dia ada dua cerita. Dia ada dua perkara pada ayat 41 ni. Perkara pertama, okay, kalau tuan nak bahagikan perkara tu apa tahu? Kalau kita nak bahagikan dia punya perkara dekat situ, maklumat ayat 41 tu, tuan kena potong dia antara ayat yu'ruful mujrimuna bisimahum. Itu perkara pertama. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Itu adalah perkara kedua. Jadi dua cerita lain. Tapi topik sama, tapi dua perkara lain. Kalau yang potongan ayat yu'raful mujrimu bisimahum, itu ayat yang Allah cerita macam ni. Yang Allah kata orang-orang yang berdosa ni dapat dikenali dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Orang berdosa ni, Allah Ta'ala dapat kenal mereka dengan tanda dia. Tapi kalau orang tak berdosa, Allah kenal tak? Ayat ni kalau kita baca ayat Quran, apabila Allah sebut macam ni, faham lawan dia tu, kalau orang berdosa dapat kenal, oh tentulah orang yang tak berdosa tu juga, yang bertaubat dari dosa tu juga Allah Ta'ala kenal dia. Iyalah. Memang begitu pun. Nanti kita akan sebut uraian dia. Dalam ayat ni Allah kata orang yang berdosa dia dapat dikenali dengan tanda-tandanya. Satu nikmat tau. Maknanya kalau dipaham di sebaliknya, orang yang buat baik, orang yang bertaubat pada Allah, orang yang membersihkan dosa dia dekat dunia, Allah kenal lah tanda dia. Walaupun Allah tak cerita macam tu secara terang dalam ayat ni, tapi kita faham sebaliknya. Okey. Kemudian kalau dah tahu tanda, dah tahu tanda orang tu berdosa, so nak buat apa kalau tahu orang tu berdosa? Ayat potongan ayat berikutnya bagi jawapan. Maka Allah kata fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Maka next dia dipeganglah
kepalanya dan kakinya. Makanya kalau kita terjemah dia, kalau dah tahu orang berdosa tu ada tanda, dah tahu tanda dia, maka apa balasan dia? Maka nanti kaki dia bin nawasi, kepala dia. Nanti kita akan ulas kepalanya merujuk kepada ubun-ubun. Anak rambut yang depan dekat kepala tu nanti akan diambil dan disatukan dengan kakinya. Macam mana Allah Ta'ala boleh bagi balasan macam tu? Sebab mereka sudah ada tanda mereka berdosa. Jadi, kalau dah tahu tanda mereka tu berdosa, macam mana bentuk dia, maka ayat tadi kata, maka tak payahlah tanya lagi tentang dosa yang mereka buat. Sebab sudah ada tanda. So, kalau dah ada tanda, adalah balasan dia. Cara balasan macam mana? Ini kita akan ulas nanti. Jadi, kita lihat dulu tafsiran para ulama yang mengulas tanda tu, boleh tengok tanda macam mana. Apa bentuk tanda dia. Okey. Nak faham ayat Quran, ingat, kena selalu ada rujukan. Kalau rujukan yang paling senang nak dapat, nak letak di rumah sebagai koleksi, carilah tafsir Ibn Kathir. Kalau nak beli tafsir Ibn Kathir, cari tafsir Ibn Kathir yang ringkasan. Sebab kalau nak baca yang full edisi, panjang pula nanti. Nanti pening nak cari mana pendapat ni. Sebab Ibn Kathir ni dia banyak buat pendapat. Dia menguatkan sokongan dia, dia buat pendapat ulama 1, ulama 2, ulama 3, ulama 4. Jadi kalau nak beli tafsir Ibn Kathir, cuba tanya yang pergi mana-mana kedai kan, tanya, saya nak beli satu tafsir Ibn Kathir yang 30 juzuk, tapi saya nak beli yang ringkasan dia. Dia ada banyak beberapa ringkasan dia. Jadi sebab apa? Sebab masa kita baca Quran waktu malam kan, baca surah Rahman ni macam tadi kan, kita katakan, kalau kita baca ayat ni, Allah Ta'ala kenal orang berdosa tu dengan tanda-tanda mereka. Tanda macam mana ya? Kan? Jadi kita memerlukan pentafsiran ulama. Sebab kita berdosa kita ya, kalau kita tafsirkan ayat Quran ni tanpa ada ilmu, maka kita sangat bergantung kepada ulama yang bidang tafsir. Maka tafsir yang saya sangat galakkan beli, boleh carilah tafsir Ibn Kathir. Jadi Ibn Kathir, dia kata, dia ulas, apa maksud tanda boleh dikenali? Allah kata, ya'ni, dengan tanda-tanda yang nampak pada mereka. Okey, Ibn Kathir, dia bawa pendapat tabi'in. Al-Hasan dengan Qatadah. Al-Hasan ni adalah tabi'in ya, seorang tabi'in. Dengan Qatadah. Qatadah seorang tabi'in, ulama tafsir. Kedua-dua ilmuwan ni, Qatadah dengan Hasan, dia kata, tanda tu apa? Mereka kata, mereka dikenali dengan hitamnya muka mereka, dan orang yang bersalah ni nanti mukanya hitam, dan mata mereka biru. Hitam kebiruan. Maksudnya, mereka dikenali dengan hitamnya wajah mereka hitam, dan nampak pada matanya berwarna biru. Kalau kita pegang pendapat ni macam, ini pendapat saja, tapi ada tak sokongan ayat Quran dan hadis? Jadi kita akan baca. Okey. Lepas tu Ibn Kathir dia cakap, aku tu Ibn Kathir dia cakap. Ibn Kathir kata, keadaan macam ni samalah macam orang mukmin. Maknanya Ibn Kathir dia melihat sudut sebaliknya. Sudut sebaliknya maknanya, kalau ayat dikata orang berdosa tu boleh dikenali dengan tanda, maknanya orang beriman pun boleh dikenali dengan tanda. Jadi Ibn Kathir pun kata, keadaan macam ni dikata samalah, serupalah macam orang mukmin, macam orang beriman. Mereka pun ada tanda dia. Mereka dikenali pula dengan wajah yang putih. Antaranya daripada kesan orang berwuduk. Ini juga khusus bagi umat Nabi SAW. Macam tu tanda dia. Okey, nak kuatkan lagi pentafsiran Hasan dengan Qatadah tadi dalam tafsir Ibn Kathir, kita baca ayat Quran. Kalau kita buka dalam surah Al-Imran ayat 106, kita akan mendapati Allah bagi tahu jawapan. Allah kata yauma tabyaddu wujuh. Allah kata pada hari itu ada orang mukanya, wujuh tu muka. Wujuh ni adalah muka-muka. Maksudnya mukalah. Bilangan muka. Maksudnya ramai manusia muka dia macam mana? Wa taswaddu wujuh. Ada yang tabyaddul wujuh, ada muka orang putih. Wa taswaddu wujuh.
ada orang muka dia hitam. Nampak tak? Pasangan dia putih, pasangan dia adalah hitam. Jadi, pada ayat surah Imran ni, dia memberikan perincian lagi. Macam mana Allah boleh kenal tanda orang yang berdosa tu? Orang yang berdosa, kita boleh kenali dengan ayat Quran kata, ayat Quran ni disebut umum. Ali Imran ni Allah menyebut umum. Allah kata nanti ada wajah-wajah yang putih, ada wajah-wajah yang hitam. Elemen hitam, dia memang merujuk kepada elemen kejahatan. Elemen hitam. Tapi orang yang hitam sekarang ni, yang gelap macam saya ni ke sebagainya, itu tanyalah kecil hati pula. Kalau memang dilahirkan gelap, ya Allah jahatnya aku ni, mukanya gelap. Tak, ini di hari akhirat nanti. Kalau di akhirat nanti nak kenal baik ke tak baik, tengok pada wajahnya. Kalau wajah putih, kenallah dia ni siapa. Kalau wajah hitam, kenallah dia siapa. Walaupun dekat dunia dulu memang muka dia cerah putih sangat. Kan? Terlampau putih ke apa semua, tapi belum tentu mukanya akan putih di hari akhirat. Dosa yang kita buat ni dekat muka bumi ni, masa kita hidup, hati kita dihitamkan. Buat satu dosa, hati hitam, nanti di hari akhirat, mukanya pula akan menjadi hitam. Ada orang mukanya putih. Okey, kalau kita baca ayat lain, surah Az-Zumar ayat 60, Allah sebut lagi tentang ada orang mukanya hitam. Ayat nombor lain ni Allah bagi tahu. Ayat surah Zumar 60 ni Allah bagi tahu tentang siapa orang berdosa tadi. Kalau kita baca surah Rahman kan? Kita baca surah Rahman, Allah bagi tahu orang berdosa. Tapi Allah tak cerita dosa apa. Kalau kita baca surah Zumar ayat 60, Allah bagi tahu antaranya dosa siapa, orang berdosa itu siapa. Allah kata wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang yang berdusta. Berdusta tu orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan kitab-kitab. Allah akan hitamkan muka mereka. Lepas tu kalau kita baca surah Yunus, dia punya nak tahu tak tahap hitam dia berapa banyak. Jadi kalau dekat nota tu, tuan-tuan kena catatlah sikit dekat nota tu. Maksudnya dekat setiap huraian ayat yang saya sebut tadi tu, okey, kalau dekat Ali Imran ayat 106 ni, kita tulislah kat tepi dia. Tulis dekat tepi dia. Ali Imran ayat 106 ni apa? Ni cara nak catat nota supaya tuan-tuan tak tertinggal. Jangan biarkan dia kosong. Okey, ayat surah Ali Imran ayat 106 ni, ayat ni dia memperincikan. Tanda dia apa? Tanda dia ada tanda muka putih, ada tanda muka hitam. Okey. Lepas tu kalau baca surah Zumar, Allah menjelaskan lagi. Ciri-ciri orang yang mukanya hitam nanti di hari akhirat, siapa dia? Dia adalah orang yang kadzabu 'ala Allah, orang yang berdusta terhadap Allah. Lepas tu pula surah Yunus ayat 27 menerangkan lagi dia punya tahap kehitamannya. Dia punya level kehitaman, tahap kehitaman dia. Hitam macam mana hitam dia? Surah Yunus ayat 27, Allah bagi tahu pada kita, dia punya hitam dia ni, kalau malam tu gelap, Allah akan ambil beberapa kegelapan malam, begitulah wajahnya. Kalau kita baca ayat nombor surah Yunus ayat 27 kan? Kalau kita tengok negro tu hitam kan, kadang ada orang muka hitam kan. Kadang-kadang hitam pun manis juga. Kan, hitam sekarang ni hitam tak sama akhirat. Kalau hitam akhirat ni beza. Kalau kita tengok surah Yunus ayat 27, Allah kata hitam tu macam mana? Allah kata ka'annama, ambil terus pada ayat. Ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'am minal laili muslima. Gariskan pada perkataan. Muka surat nombor 20-30 tu ada dia punya terjemahan. Allah kata ditutup dengan beberapa kepingan malam yang gelap gelita. Maksudnya mukanya hitam tu, tahap hitam dia. Ada orang yang hitam, kalau kita tak ada lampu kan, contoh kalau kita gelap lah, contohnya terputuslah elektrik kan, kita tengok gelap kan, semua tengok dalam gelap kan, tak nampak siapa-siapa. Ada orang, Allah Ta'ala bagi beberapa malam tu, Allah gandakan lagi malam tu, macam itulah hitamnya ada orang yang berdosa tu. Surah Yunus bagi tahu. Kemudian pula, kalau kita baca ayat lain dalam nota ni, sebab tu penting tengok pada nota tu. Ada ayat-ayat lain di bawah untuk faham ke surah Rahman tadi. Sebab tu ingat, kalau belajar tafsir, nak faham satu ayat Quran, jangan guna ayat yang utama baca tu untuk faham.
pertama kena baca ulasan tafsir para ulama. Macam tu. Tapi kalau nak dapat ayat-ayat lain yang memperincikan, mentafsirkan ayat yang kita baca, yang contohnya kita baca surah Rahman kan. Kita baca tadi ayat nombor berapa? Contohnya kalau kita baca ayat nombor 41 tadi. Jadi saya cadangkan tafsir Ibnu Kathir sebab Ibnu Kathir dia punya metod dia, cara dia tulis kitab tafsir, dia akan bawa ayat-ayat Quran yang lain yang membantu memahami ayat nombor 41 tadi tu. Itu maksud dia. Lepas tu saya kempen. Okay. Tuan-tuan dan perempuan, kita tengok. Kalau kita baca ayat lain, ingat tak tadi Hasan kata apa? Para ulama kata apa? Muka mereka hitam, mata mereka biru. Pernah tengok tak orang mata biru? Mata biru. Sekarang mata biru tu macam-macam lah. Contact lens semua orang boleh buat lah kan. Okay. Di hari akhirat kita tengok. Ada tak Allah kata mata biru? Ada. Kita tengok surah Toha. Tengok surah Toha. Surah Toha, ayat nombor 102. Tengok surah Toha ayat nombor 102. Dalam ayat ni, Allah kata, Yauma yunfakhu fis-sur. Allah kata, pada hari ditiupnya sakakala, wa nahsyurul mujrimin. Kami akan himpunkan pada hari itu orang yang berdosa. Yauma idzin zurqa. Ayat ni diterjemah keadaan muka yang muram. Okey, tuan-tuan kena tulis dalam kurungan, keadaan muka yang muram. Tapi terjemahan dia sebenarnya dia ada kaitan tentang keadaan muka mereka yang biru. Sebenarnya muka mereka yang biru. Sebenarnya zurqa ni sebenarnya dia adalah warna biru. Maksudnya dalam keadaan mereka ni berwajah ketakutan. Kita tengok kan orang yang pucat kan, orang yang pucat macam tu. Jadi orang berdosa di hari akhirat, kita boleh kenal dia punya watak dia, muka dia, mata dia. Jadi kalau tengok orang yang bermuka macam pucat kan, kebiruan macam tu, itu maknanya orang yang bersalah. Tapi orang mukmin dia berbeza. Okey. Dah selesai pada ayat tadi, tapi tak habis lagi sebab ada satu lagi potongan. Apa maksud dipegang dari atas kepala dan kaki ni? Apa maksud dipegang daripada atas kepala? Atas kepala tu, ni adalah ubun-ubun ya. Ni adalah ubun-ubun. Bin nawasi ni, dia adalah nasiyah. Kita tengok pada ayat tadi, tengok sikit lagi. Jumpa tak perkataan bin nawasi. Fayukhadhu bin nawasi. Bin nawasi ni dia adalah ubun-ubun kepala. Maksudnya rambut depan kepala tu nanti akan diambil oleh Allah dengan kakinya. Apa makna ayat ni? Okay, kita akan baca tafsir ulama. Kata Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata apa? Kita tengok. Okay, Ibnu Kathir kata yang dipegang dari atas kepala dan kaki dia tu maksud dia apa? Malaikat Zabaniyah, iaitu malaikat azab. Mereka akan mensatukan ubun-ubun dan kedua kaki orang yang kafir, orang yang bersalah tadi tu, orang yang berdosa tadi, kemudian lemparkan dalam api neraka. Maknanya dia lipat. Okey, makna pertama apa? Makna pertama maksudnya dia lipatlah. Dia ambil kepala macam lipat-lipat. Dia ambil kepala dengan kaki disatukan. Macam mana? Dia ambil kepala dengan kaki disatukan, kemudian dilempar dalam api neraka. Kalau kita baca ayat ni, kita tak jumpalah perkataan dilempar dalam neraka. Kita cuma dapat ayat, orang yang berdosa tadi boleh dikenal dengan tanda dia. Contohnya muka dia hitam, kan, kebiruan. So dah tahu dia banyak dosa, maka dia akan dipegang di atas kepala dan kakinya. Okey, kenapa dipegang? Kenapa diambil? Kerana cara orang masuk neraka ni memang dilemparkan macam orang buang sampah. Orang masuk neraka ni adalah orang yang akan dilemparkan oleh para malaikat ke dalam api neraka. Cara dilemparkan, sebelum dilemparkan tu caranya macam mana? Diambil, kata Ibnu Kathir, disatukan ubun-ubun dan kedua kaki orang kafir dilemparkan ke dalam api neraka. Ada pendapat lain mengatakan bahawa cara dilempar tu maksudnya seorang pegang kaki, seorang pegang kepala. Macam kita nak lempar barang kan. Seorang pegang kaki, seorang pegang hujung. Sebabnya ada malaikat yang pegang hujung kepala, ada malaikat pegang hujung kaki, paling dia, lempar dia masuk ke dalam api neraka. Dekat situ. Jadi ayat ni memberikan kita nikmat dari sudut apa?
Ayat ni bagi kita nikmat dari sudut apa? Dan kita tengok ayat ni. Okey, kita tengok dalam nota ringkasan. Saya tunjukkan nota ringkasan. Okey. Okey, dilempar masuk api neraka. Okey, cara dilempar masuk neraka telah pun saya terangkan tadi. Kepala ubur di kiri dipegang. Okey. Ini kita telah belajar tadi. Okey, kenapa ayat nombor 41 Allah Subhanahu wa taala sebut di sebagai nikmat. Macam mana tuan-tuan? Maksud dia, kenapa ayat 41 yang Allah cerita dosa tu boleh dikenali menjadi nikmat, lepas tu dia lemparlah orang yang berdosa tu masuk api neraka. Kat mana nikmat dia? Maksud dia, kita tanya ni, bukanlah, ingat ya, kita tanya ni adalah untuk dia macam ni. Kalau kita baca Quran kan, kita mesti kena, soalan kita berinteraksi dengan Allah. Berinteraksi dengan Allah. Lepas tu kita kena fahamkan ayat dulu. Lepas tu kan ayat nombor 42, kalau kita baca, Allah Ta'ala perintahkan kita bersyukur. Betul tak? Kan ayat 42 Allah kata, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 42, muka surat nombor 31 dan nota yang penuh, Allah Ta'ala menyuruh kita mensyukurilah di atas nikmat ayat nombor 41. Tapi ayat 41 tadi, kan, mungkin setengah orang dia tak rasa macam nikmat sebab orang mungkin faham nikmat ni dari sudut yang macam melegakan, menggembirakan, menenangkan. Betul tak? Tapi ayat 41 dia macam menakutkan je. Kat mana nikmat dia? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, macam kita sebut tadilah, kita ni sangat bertuah tau. Kalau Allah Ta'ala bagi kita ada perasaan takut pada dia. Yang masalah kalau tak ada perasaan takut. Itu yang masalah. Kalau kita ada takut pada Allah, itu satu nikmat. Jadi, nikmat ayat nombor 41 tadi, sehingga ayat 42 Allah menyebutkan kita kena bersyukur. Okey, kata Al-Imam Ar-Razi, kita kena tulis. Kita kena tulis tentang kenapa ayat 41 tadi yang akan diambil ubun kepala, disatukan dengan kaki masuk neraka tadi, itu dia menjadi nikmat. Tang mana jadi nikmat? Maksud dia macam mana kita boleh nak merasai ayat 41 tu dia menjadi nikmat? Okey, kata Al-Imam Ar-Razi. Ini Al-Imam Ar-Razi, beliau telah menjelaskan sudut pandang kenapa ayat 41 tu jadi nikmat. Okey, beliau kata, okey, tuan-tuan kena catat. Kita kena catat kenapa. Okey, kata Al-Imam Ar-Razi, dia kata ayat 41 tu jadi nikmat. Kenapa dia kata? Dia kata ini disebabkan gambaran azab. Okay. Ini disebabkan bahawa gambaran azab seksa seperti ini, okay, cukup untuk memberikan keinsafan dalam diri pembaca agar insaf terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Okay. Lepas tu beliau mengatakan bahawa ayat tadi ni kenapa jadi nikmat, untuk memberikan pengajaran bahawa supaya manusia ni dia berusaha sedaya upaya supaya dia tidak termasuk dalam kumpulan yang dapat azab pada ayat nombor 41 tadi. Okay. Dia punya ringkasan dia, kata Imam Ar-Razi, Allah Ta'ala, kalau kita baca ayat ni kan, Allah Ta'ala tunjukkan kita tu, Allah Ta'ala visualkan kita dah. Kita memang dah nampak gambaran betul. Ini bukan takut yang macam teori saja ya. Tak, ni memang benda ni akan berlaku. Jadi kenapa Allah bagi gambaran sampai bawa kita seolah-olah dekat dengan neraka, dilipat kakinya kan. Lepas tu boleh kenal tu. Maksudnya ayat-ayat macam ni, dia kata ayat-ayat ni dia macam, ayat ni Allah bagi gambaran azab tentang neraka ni adalah fungsinya untuk menambah-nambahkan lagi mereka supaya insaflah, takutlah, kan, bertakwalah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Kita ni banyak dosa, tuan-tuan. Orang tak nampak tahu kita berdosa. Betul tak? Orang tak nampak kita buat dosa apa. Sebab tu Allah tak tunjukkan dosa ni kita ni macam mana kan. Tapi Allah Ta'ala tahu. Nanti di akhirat boleh kenal dosanya. Jadi
Lepas tu pula, kalau dah kenal dosa, maka dosa tu dah banyak, maka diambil kakinya, dihumban dalam neraka. Maka ayat itu kat mana nikmatnya? Ayat itu menjadi nikmat kerana ayat itu telah macam ni. Kalau kita macam ni, kalau kita nak takut kan, macam ni, berbeza tak? Kita takut pada sesuatu yang kita tak jelas, macam orang tak jelas, dengan kita takut dengan kita lebih jelas. Maksudnya begini. Maksudnya macam kita pasal hantu lah. Contoh, tapi tak patut cerita pasal hantu ni. Contoh kata, okey. Maksud dia macam ni. Ayat ni sebenarnya ayat yang macam ayat yang berikan kita lagi gambaran lebih jelas tau. Ayat nombor 41 tadi ayat yang macam mendetailkan, memberikan lagi kita gambaran. Kalau tadi kita macam ayat tadi dia macam umum sangat, jadi ayat ni lagi perincikan, lagi bagi kita nampak big picture lah. Dia akan berikan kita lagi gambaran, menampakkan seolah-olah kita dah nampak neraka tu depan mata. Jadi macam tu. Jadi ayat yang macam ni, macam 41 tadi, kenapa jadi nikmat? Dia adalah nikmat pada menambah-nambahkan keisapan, ketakutan terhadap dosa yang kita lakukan. Kerana dosa kita lakukan dia ada tanda. Dalam masa yang sama, kalau kita tak hapuskan dosa tu semasa kita di dunia, sebab kita semua orang melakukan dosa. Selagi kita manusia yang biasa, kita janganlah sama sekali mengaku kita orang yang bersih, yang suci, bersih. Kita manusia yang biasa, tak kira kau ustaz ke, kau mufti ke, kau alim ulama ke, kita memang tak terlepas daripada melakukan dosa. Orang tahu dan tak tahu saja. Tapi ayat ini memberi gambaran kepada kita, menakut-nakutkan kita. Kan, walaupun kita kata tak ada siapa pun tahu, kan. Tapi kita baca ayat ni, kita faham, tak boleh jadi ni. Kalau orang tak tahu pun, tapi nanti Allah Ta'ala kenal aku buat dosa ni kan. Lepas tu ia takutnya lah, kalau tahu aku buat dosa ni nanti akan ditarik ubun aku, dilipat daripada ubun kepala dengan kaki ni. Jadi dia menjadi nikmat kepada kita. Jadi nikmat kat mana kita. Kita akan berubah, kita akan insaf. Jadi cara nak ingat kita tentang perkara ni, baca je surah Rahman. Tapi kita pun tak tahu selama ni orang baca surah Rahman sebab apa. Kalau kita tak belajar, selama ni baca surah Rahman mungkin kita pun tak tahu. Katanya, kenapa baca surah Rahman? Lepas ni kita dah dapat jawapan. Saya baca surah Rahman ni suka, saya baca surah Rahman. Bukan kerana pasal nak tahu pasal nikmat saja. Tapi surah Rahman ni, dia memberikan saya nikmat. Sudut pandang apa? Surah Rahman ni adalah nikmat. Allah menakut-nakutkan saya. Allah memberikan saya ancaman. Maka saya insaf. Selama ni saya lalai. Jadi, dekat situ, kita dapat merasai kenapa diulang-ulang banyak kali tentang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. So apabila kita dah insaf, kita dah takut, maknanya kita akan berubah. Kalau bukan kerana ada menakut-nakutkan, bukan kita tak berubah. Betul tak? Mana kita nak? Kita nak kita berubah. Kita nak kita jadi takut di hari akhirat baru nak takut ke? Ataupun kita biarlah takut dekat dunia, nanti adik akhirat kita menjadi tenang. Sepatutnya biarlah dekat dunia kita ada kawan, orang bagi takutkan kita supaya kita hilangkan, aku takutlah dosa. Jadi ia adalah satu nikmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, habislah ayat nombor 42. Nanti kita akan sambung yang berikutnya. Kerja rumah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kerja rumah apa? Kerja rumahnya adalah kita cari jawapan. Selepas mereka dilempar, tengok ya surah Rahman ni kan. Kalau kita baca ayat-ayat, kalau tadi kita nampak gambaran dekat seolah kita sudah berada, Allah bawa kita duduk dekat tepi-tepi neraka tu kan. Allah Ta'ala bawa kita seolahnya macam kita duduk kat ramai-ramai berhimpun di padang mahsyar kan. Tak payah nak larilah. Allah tahu orang berdosa kan. Ya Allah, bayangkan kalau kita duduk kat padang mahsyar tu, kita ada tanda muka hitam. Sudah. Kan? Lepas tu Allah Ta'ala bawa kita macam mana cara dilemparkan masuk neraka tu kan, diikat. Lepas tu pula kan surah Rahman ni, dia bagi lagi kita nikmat lain tau. Nikmat lain ni, Allah Ta'ala bawa kita lepas ni, minggu depan, Allah bawa kita masuk neraka. Bukanlah kita nak masuk neraka. Maksud saya adalah,
Allah Ta'ala bawa kita mengembara, Allah Ta'ala bawa kita berjalan dengan pintu hati kita ni, mata hati kita, untuk kita melihat di dalam neraka tu. Apa ahli neraka tu buat dalam neraka? Nanti kita belajar minggu depan. Minggu depan kita akan belajar Allah Ta'ala bawa kita semua pergi mengembara di dalam neraka. Tapi ni cerita betul lah. Ni cerita betul. Kita faham macam tu. Allah, kita beruntung bertuah tau. Kita sangat bertuah bayangkan Allah Ta'ala bawa kita macam mana kehidupan orang dalam neraka. Nanti minggu depan Allah akan bawa kita pergi masuk neraka. Apa yang orang buat dalam neraka? Nak tahu tak, dalam neraka ada orang dia tawaf tau dalam neraka. Nak tahu mereka tawaf apa? Mereka tawaf apa dalam neraka? Kita kena sambung minggu depan. Kita tak ada cerita hari ni. Sebab waktu kita pun dah pukul 12, saya nak buka soalan. Jadi kita sambung minggu depan. Kita mengembara pergi ke dalam neraka dan kita akan tengok apa ahli neraka tu buat. Apa ahli neraka tu buat di dalam neraka. Jadi kita bersyukur kepada Allah kerana Allah tunjukkan di depan mata kita macam mana orang masuk neraka dan apa dia buat. Kan satu nikmat tak? Satu nikmat tak? Satu nikmat tau. Orang beriman ni takut pada Allah, kan? Jadi satu syukur pada Allah. Terima kasih ya Allah kerana Kau telah memberikan aku ketakutan yang selama ni muka aku tak sedar. Kan aku ingat aku buat dosa ni, orang tak tahu, Engkau tak tahu, rupanya Kau tahu ya Allah. Allah, janganlah Kau lemparkan aku dalam neraka ya Allah dengan diikat kepala dan kakiku ya Allah, kan? Nanti kita belajar lagi minggu depan, lagi kita bertambah takut. Allah bawa kita mengembara masuk ke dalam api neraka. Jadi kita akan tengok depan mata kita nanti. Walaupun benda tu belum berlaku, kan? Tapi Allah nak sedarkan kita, Allah nak insafkan kita. Moga-moga dengan surah Rahman ni kita dapat sudut pandang yang lain. Kita dapat sudut pandang. Kalau selama ni kita macam dengar macam nikmat saja kan, syurga saja kan. Tapi kita belajar lagi. Kita dapat dua maklumat. Tu menambahkan ketakutan pada kita. Lepas kita belajar lagi ayat, Allah bawa kita mengembara. Jom mengembara pergi ke syurga pula. Nanti kita akan belajar. Waktu kita pergi ke syurga nanti, wah, kita mula rasa macam seronoknya, bestnya. Jadi ayat ni dia bawa kita mengembara. Jadi kalau tuan-tuan nak tadabbur Quran, ingat ya, apabila nak tadabbur ayat Quran, kita kena bawa dengan hati kita. Jadi kalau maksudnya kita kena, soalannya macam kita belajar refleksi. Kita tak belajar refleksi. Soalnya kita baca ayat Quran ni kan, kita baca ayat macam ni, kita sebab tu kalau baca Quran ya, kalau boleh kan, tuan-tuan kena cari waktu sesuai. Tuan-tuan jangan cari pada waktu tuan-tuan tengah sibuk, tengah ada banyak sangat gangguan dia. Sebab tu baca Quran ni, kalau boleh cari waktu yang tak siapa nak ganggu kita. Sebab kita dengar, kita sedang bercerita dengan Allah, kita sedang mendengar Allah cerita, sebab kita nak bawa jiwa tau, kita nak bawa jiwa raga kita ni pergi mengembara dengan Allah. Jadi kita kena cari waktu yang tenang macam tu. Kan, pada sesuatu malam. Tapi nak bawa berjalan tu, kita soalannya macam, kan kita pergi travel kan ada orang yang cerita kan, okey tuan-tuan dan perempuan, kita sekarang sedang berada di mana, cuba tengok kat kanan, cuba tengok kat kiri, cuba tengok kat depan kan. Kita akan lebih feel sebab ada orang menerangkan. Tapi untuk dapat perasaan macam tu, kita tak akan dapat kalau kita tak faham ayat. Kecuali kalau macam kita sekarang mengajar, seolah-olah saya ni adalah saya sebagai tenaga pembimbing ni sebagai juru cakap, kita nak berjalan pergi ke mana sekarang. Tak apa. Tapi kalau kita baca, kita perlu ke ulama tafsir. Jadi ulama tafsir ayat tu yang bawa kita. Ya, jadi saya harap tuan-tuan jalan kat situ. Jadi minggu depan kita akan sama-sama pergi melihat dengan pintu mata hati kita. Kita akan masuk ke dalam, kita lihat ke dalam neraka. Lepas tu cepat-cepat kita keluar. Nak tahu macam mana cepat-cepat kita keluar? Allah sebut neraka nanti ayat dia satu je. Allah akan sebut nanti pada ayat berapa tau? Allah sebut pada ayat nombor 44 dengan 45. Lepas tu kita cepat-cepat keluar, kita pergi pula nanti kepada syurga. Tapi lepas kita keluar neraka tu, kita akan takut.
Kita akan, ya Allah, takut jalan neraka. Takut itulah nanti ayat 46 orang yang Allah bagi syurga. Nampak tak bagaimana jadi nikmatnya? Menakut-nakutkan ini sebenarnya adalah satu nikmat dari Allah, menyebabkan orang yang takut itulah Allah beri di syurga. Nanti ayat 46, tuan-tuan akan bersetuju dengan saya bahawa nikmat takut ini rupa-rupanya membawa ke syurga. Bukan nikmat takut ni bawa kita ke neraka, tak. Nikmat takut ni adalah nikmat yang bawa kita ke syurga. Ayat 46 nanti, minggu depan, kita akan dapat merasai tentang betapa adanya takut ni satu nikmat. Sebab tu diulang banyak-banyak cerita tentang menakut-nakutkan, mengisahkan dan sebagainya. Okay, minggu depan insyaAllah kita akan sambung. InsyaAllah minggu depan saya cuba buat verify dulu. Sebab semalam saya dah cuba buka balik masuk. Tapi tak tahu, mungkin kerana Wallahu ta'ala alam, saya cuba baiki balik Zoom ni supaya tu tak kelam kabut. Tak kelam kabut nak masuk. Tapi Alhamdulillah, rahmat Allah dapat juga. Okey, saya buka soalan, satu atau dua soalan. Ada tak? Ustaz, ada soalan di ruang chat ya. Baca ya. Bacakan. Adakah bila kita kurang sabar buat dosa, kita sebenarnya kurang percaya pada hari akhirat? Boleh Ustaz uraskan? Maksudnya kalau kita kurang sabar, maknanya kita kurang percaya pada hari akhirat. Kalau kita kurang sabar, kita kurang percaya buat dosa. Kita kurang sabar. Kita buat dosa dan kita ulang dosa tu, adakah kita termasuk pada golongan yang tak percaya pada akhirat, kurang percaya pada hari akhirat? Betul. Maksudnya, ya, dia macam ni. Kita kena jelaskan macam ni. Percaya kepada hari akhirat disebut, kata kita, bahasa kita percaya, tapi dalam bahasa Quran kita panggil iman. Okey, iman ni apa? Iman kepada hari akhirat adalah kepercayaan yang yakin, kepercayaan yang tidak ada berbelah bagi. Itu adalah iman. Orang yang kita belajar, memang orang yang melakukan dosa adalah orang yang kurang iman dia. Kan Nabi kata, tidaklah orang yang mencuri melainkan orang yang tidak beriman. Maksud dia bukanlah tidak beriman tu maksudnya menafikan 100% dia tak percaya kepada akhirat tu. Bukanlah iman dia tak ada langsung, tapi imannya lemah. Orang yang berdosa ni memang imannya lemah. Kepercayaan dia tu lemah. Kalau dia percaya Allah ni betul-betul tengok dia, tentu dia tak buat. Kalau dia percaya ada malaikat ni kiri dan kanan mencatat amal yang dia buat, tentu dia tak buat. Tapi sebab iman kita lemah, kepercayaan kita tentang malaikat tengok kita kiri kanan, Allah perhatikan kita ni, menyebabkan kita jadi lemah iman, maka kita berani dan kita terjatuh di dalam kesalahan. Tetapi kita bangun balik semula, kita sedar, ingat balik pada Allah, kita bertaubat. Bertaubat pada Allah, kerana pintu taubat pada Allah itu terbuka luas. Kita berazam untuk tidak mahu lagi mengulangi perkara tersebut. Itu memang ada kaitan dia. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Macam orang yang dah bertaubat, contoh taubat nasuha tu kan, adakah dia di akhirat nanti dia akan disiksa lagi? Ke atau taubat tu dah diterima, so dosanya terampun ke, macam mana Ustaz? Ya, dia memang benar. Allah tu Maha Taubat, At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Dosa tu memang Allah Ta'ala akan mengampunkan. Dan kalau kita belajar tentang alam akhirat, Allah Ta'ala akan menyebutkan secara terang bahawa Allah Ta'ala itu mengampunkan dosa kita. Kalau macam sekarang kan, kita cuma meyakini Allah Ta'ala Maha menerima taubat. Allah Ta'ala Maha mengampunkan. Betul tak? Macam kita minta maaf dekat orang kan. Kita minta maaf dekat orang. Kita tak jumpa orang tu depan-depan yang kita buat salah. Tapi orang tu kata, okay, saya maafkan. Berbeza tak? Kalau kita jumpa depan-depan dengan orang yang kita buat salah, kita cakap depan dia, saya minta maaf kan. Tiba-tiba orang tu cakap depan-depan, oh saya maafkan. Kan dia berbeza perasaan kan. Jadi orang yang berdosa dekat muka bumi ni, kalau dia bertaubat pada Allah, Allah Maha mengampuni dosa tersebut. Dan nanti di hari akhirat, kita akan nampak dosa tu. Tapi Allah nampakkan dosa tu bukan kerana Allah Ta'ala nak azab. Tapi Allah Ta'ala nak suruh kita mengakui dosa itu
dan di hujungnya Allah Ta'ala nak berikan kita pengampunan dan Allah nak berikan kita pembalasan. Bayangkan kalau kita bertemu dengan Allah secara berdepan, Allah Ta'ala mengumumkan Allah mengampunkan dosa kita. Kan beza kan perasaan dia. Tapi di akhirat memang Allah Maha mengampuni dosa. Sebab tu kalau kita bertaubat, kita kena meyakini Allah tu pada nama Allah At-Tawwab, pada nama Allah Al-Ghaffar, pada nama Allah Al-Ghafur. Ya, bertaubatlah kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, soalan lain. Ustaz, Puan Nisa. ya. Nabi nampak orang diseksa di neraka bila dalam perjalanan Isra' Mi'raj. Jadi adakah bermakna dah ada orang yang sedang diazab atau itu satu gambaran saja untuk Nabi ceritakan kepada kita? Okey. Para ulama hadis sebenarnya mengulas hadis tersebut. Adakah benda tu memang sudah ada penghuni neraka ataupun tidak? Tapi pendapat yang benar sebenarnya itu adalah gambaran. Itu adalah gambaran yang Allah tunjukkan kepada Nabi. Tapi Nabi nampak azab tu memang betul lah. Maksudnya azab api tu semua tu memang ada, memang wujud. Cuma gambaran yang Nabi nampak, perempuan kalau kita baca Isra' Mi'raj, ada perempuan yang digantung buah dadanya, itu ada yang sahih, diseksa, ada yang menjerit sujud. Itu semuanya adalah gambaran bahawa nanti akan ada azab seperti itu. Itu adalah gambaran bahawa akan ada azab seperti itu. Bukan merujuk kepada sudah ada manusia diazab dalam neraka tu. Kita belajar pasal neraka dan syurga. Kita kena beriman memang. Neraka sudah ada, syurga pun sudah ada. Maka apa yang Nabi nampak tu sudah membuktikan bahawa neraka dan syurga tu sudah ada. Neraka sudah ada. Dia seperti itu juga. Dia seperti mana kita menjawab macam Nabi nampak, Nabi dengar suara tapak kaki Bilal dalam syurga kan. Tapak slipper dia dalam syurga tu. Macam seperti juga Nabi nampak, Nabi dengar ada suara sahabat yang dia baca Quran dalam syurga, seorang sahabat yang bakti pada ibu dia kan. Bukan bermakna sahabat tu dia dah masuk syurga, dah dalam syurga. Tapi itu adalah gambaran hakikat nanti orang ni dia akan masuk syurga kat situ. Bukan bermakna sudah ada makhluk yang berada di dalam syurga dan juga sudah berada di dalam neraka. Tapi sudut lain, apa yang Nabi nampak tu membuktikan bahawa syurga itu ada dan neraka itu pun sudah pun ada. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, ada soalan lain kah? Ada satu lagi soalan Ustaz. Daripada Puan Syazin kan tanya apa yang Ustaz nak bagi homework tu. Ustaz tak habis tadi kan. Okey, soalan seterusnya. Oh, okey. Homework jap. Homework dia cari jawapan tentang apa dia perkara yang Allah nak tunjukkan kita di dalam neraka tu. Apa dia yang Allah nak tunjukkan kita, apa yang ahli neraka tu buat kepada kita ketika Allah bawa kita pergi menggembara dalam neraka. Jawapan dia adalah surah Rahman tu. Itu kerja homework dia lah. Okey, berikutnya. Kak. Soalan seterusnya daripada Miss Erdina. Biasanya lepas Ustaz share recording. Oh, ini bukan soalan. Ini dia minta kita sharekan kuliah ni. Dia minta kita sharekan kuliah ni, bukan soalan Ustaz. Oh, alright, tak apa. Okay. Saya faham sebab dia macam ni. Ada beberapa kelas telah bertukar admin, telah bertukar beberapa admin. Okey. Jadi apabila admin bertukar, jadi berlaku beberapa ada setengah video dipegang oleh admin ni. Jadi banyak yang kita tak dapat nak berhubung dengan admin tersebut dan sebagainya, menyebabkan kita tak tahu video tu ada tak rakaman. Jadi saya minta maaf dari sudut kekurangan tu, tapi selepas ini memang video tu nanti akan ada sebab saya sendiri yang akan, sebab link Zoom ni memang saya sendiri punya. Saya ada jemaah yang menghadiahkan. Jadi lepas ni saya tak terlibatlah dengan admin yang lain. Jadi lepas ni kita memang akan dalam Zoom inilah yang akan merekodkan video. So lepas ini moga-moga tidak terlepas lagi video-video yang tak sempat nak dia-upload dan sebagainya. Jadi kalau ada yang terlepas tu, saya mohon maaf ya atas kelemahan dan kekurangan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan. Saya ada soalan. Ya.
apakah hikmah kalimah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Okey. Diulang banyak kali. Dan apakah ayat ni ada tuntutan untuk untuk kita yang membaca surah ini? Itu saja. Apa dia Puan? Semula Puan. Apakah hikmah di sebalik ayat fabi ayyi diulang banyak kali? Dan apakah dalam ayat pengulangan ini ada tuntutan kepada kita yang membaca surah ini? Okey. Soalan yang pertama, pengulangan dia macam ni. Kenapa Allah mengulang berbanyak kali fabi alla ya rabbikum tukadziban tu? Okey, kita kena ambil maklum pengulangan itu dia berlaku apabila benda yang sering mengulang. Ingat, pengulangan tu dia bukan tidak membawa makna apa-apa. Kerana Allah tidak mengulang sesuatu perkara itu, dia adalah sia-sia. Maka pengulangan yang dilakukan ini bertujuan adalah untuk mengukuhkan tentang nikmat-nikmat yang pelbagai. Yang kedua adalah untuk mengelakkan manusia daripada lalai. Kan? Takut kita lalai tentang nikmat tersebut, maka Allah ulang dia banyak kali. So untuk mengelakkan kita daripada lalai. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala dia nak macam apabila macam ni, kita biasa kan, apabila dia ulang dia macam bagi lagi ingat supaya kita jangan lupa, kita jangan lalai. Itu di antara hikmah yang utama. Tapi setiap nikmat yang Allah ulang tu, sebab tu saya selalu tanya soalan, kenapa ayat ni jadi nikmat? Kenapa yang nikmat? Untuk menampakkan kepada kita semua bahawa nikmat yang Allah sebut tu dia adalah berbeza. Walaupun pada topik dia macam sama, tapi sebenarnya dia dari sudut yang berbeza. Itu disebut hikmah kat situ. Yang kedua, kalau kita jumpa fabi ayyi ala ni, kan, kita digalakkan kalau tengok dekat nota, muka surat nombor 3, nota penuh muka surat nombor 3, maka kalau kita jumpa fabi ayyi ala ni, maka kita bolehlah menjawab dengan perkataan, kalau tengok nota muka surat nombor 3 tu ada. Kita kena kata la bi syai'in min ni'amika rabbana falakal nukadzibu falakal hamdu. Kita sebut kat situ, ya. Allah alam. Soalan lain? Ustaz, saya nak tanya. Ya. Macam masa contoh kita di dalam syurga, adakah kita nampak siapa-siapa yang ada di dalam neraka tu? Sebab ada digambarkan macam anak boleh selamatkan ibu bapa dia ke, kan? Okey, soalan Puan maksudnya nampak neraka. Adakah kita yang dalam syurga ni nanti nampak ke orang-orang yang dalam neraka tu? Oh, nampak. Kan macam ada digambarkan macam anak boleh selamatkan mak dia, mak ayah dia ke, macam tu kan? Okey. Jawapan dia adalah begini, ada setengah ayat yang menyebutkan bahawa ahli syurga dia boleh nampak ahli neraka. Memang ada ayat dia, kalau kita belajar, dia ada ayat-ayat dia, kalau Puan ikut kelas di akhirat, permulaan tu kita disebut ahli syurga dia memang boleh nampak ahli neraka. Ahli neraka tu dia nampak ahli syurga. Bahkan ahli syurga, ahli neraka tu pula dia boleh bercakap dengan ahli syurga, buat mainlah sikit rezeki yang Allah beri kepada kamu, kan, kongsilah sikit. Lepas tu ahli neraka dia saling menyahut. Maksudnya di akhirat nanti memang ada hari panggil memanggil. Antaranya ahli syurga panggil ahli neraka panggil ahli syurga, begitu. Memang Allah nampakkan. Cuma nas Quran tidak, wallahu alam, setakat tajuk yang saya mengajar, tajuk kita baca, tajuk tentang neraka, baca tajuk tentang syurga, kita tak jumpa ayat-ayat yang menyebut secara spesifik lah. Contohnya nanti anak akan nampak keluarga dia kat neraka, setiap orang akan nampak. Yang tu kita tak jumpa macam tu. Tapi ada beberapa tempat yang ahli neraka dia boleh nampak, dia tunjuk kat kawan dia, kau nak tahu tak siapa dulu yang nak menyebabkan aku masuk neraka? Dia tunjuk. Memang ada ayat Quran macam tu. Cuma adakah kesemua Allah tunjukkan? Itu Allah Ta'ala. Tapi kalau berdialog ada. Kalau
Kalau kita nak tengok contoh, saya boleh tunjuk sekejap je. Saya boleh tunjuk. Kita waktu pun dah tak banyak. Okey, tapi tak apa. Kita tak perlu tergesa-gesa. Kejap, saya pun nak keluarkan nota sekejap. Sebab nota ni saya tengah share sekejap. Saya padam nota saya sekejap. Okey, kejap. Saya tak boleh tunjukkan sekejap. Don't save. Okey. Kak, nampak tak? Kejap. Saya tunjuk tadi. Okey, beginilah. Okey, saya tunjuk satu contoh. Ini saya tunjuk nota alam akhirat ya. Nota alam akhirat. Saya tunjukkan nota alam akhirat yang kami belajar pada hari semalam. Okey, saya tunjukkan bukti. Kejap. Kak tak nampak nota tu kan? Kak nampak tak nota tu? Tak nampak Ustaz. Kak kena kongsi saya nota sekejap. Kak kena buka saya nota sekejap. Kak Syida takut nanti stop terus kita punya recording. Oh, sebab 2 jam. Okey. Bukan sebab okey, tak apa. Kalau transfer ke Ustaz, recording tu akan stop. Okey, recording akan stop. Okey, macam ni. Contoh tulis saya bagi contoh satu je sekejap. Bagi contoh satu. Ayat apa Ustaz? Okey, ayat ni dia menunjukkan bahawa memang berlaku saling dialog sah. Okey, sekejap ya. Hari kiamat sekejap. Yaumul. Dia panggil yaumut talaq. Dia panggil bukan yaumut talaq, yaumul. Bismillah. Dia mencari ni dia lambat. Tak apa, perlahan. Hari perkara pertemuan dia panggil yaumul. Sekejap. Dia nota tu. Saya akan tunjuk ayat dia. Sekejap ya. Saya tak nampak nota kan? Saya tak nampak saya je kan? Okay, saya tunjukkan dia punya nota dia. Sekejap ya. Sekejap. Okey, sifah yaum. Dia macam ni. Okey, tulis ya. Okey. Tulis surah. Okey, kejap. Okey, macam surah Al-A'raf ayat 50. Okey, surah Al-A'raf ayat nombor 50. Surah Al-A'raf ayat nombor 44. Bacakan surah Al-A'raf ayat nombor 44. Al-A'raf nombor 44 dengan Al-A'raf ayat nombor 50. Saya tak sempat nak cari nota pasal nota neraka. Sebenarnya kami dah melalui modul cerita tentang neraka. Saya tak jumpa ayat dia, tapi saya bagi Al-A'raf ayat nombor 50 dengan 44 tu. Perempuan boleh baca dekat situ, kita akan jumpa yang ahli neraka dengan ahli syurga mereka saling berinteraksi. Dia panggil, mereka saling panggil memanggil. Kalau kita baca dekat ayat nombor 50 surat Al-A'raf kan, kita akan jumpa ahli neraka panggil. Dia kata, dia panggil ahli syurga. Dia kata buat mai lah kat kami ni, bagilah kat kami ni sedikit daripada air. Dia kata an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Dia kata kat ahli syurga dia panggil. Bagilah kami sikit air yang kau dapat tu, rezeki yang kau dapat tu. Lepas tu ahli syurga jawab. Syurga kata tak boleh. Allah Ta'ala telah mengharamkan kedua-dua makanan ini kepada kamu. Dia cakap Al-A'raf 50. Lepas tu kita baca surah Al-A'raf ayat nombor 47 kan. Baca ayat nombor 44. Ahli syurga dia panggil ahli neraka. Dia kata, "Oi, ahli neraka, kau dah dapat ke belum? Apa yang telah dulu Allah janjikan kepada kamu, dah dapat ke belum?" Ahli neraka jawab. Ahli neraka boleh dengar. Dia kata apa? Qalu na'am. Dia kata, "Ya, kami dah dapat dah. Apa itu Tuhan janji lu." Betul ada ayat Quran lain yang mereka saling bersembang-sembang di dalam syurga kan. Nanti dalam syurga sebenarnya kita akan duduk berdepan-berdepan bersembang. Memang akan nampak. Ada setengahnya Allah nampakkan. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain sebelum kita tamatkan? Tak ada Ustaz, kami dah. Okey, kalau tak ada, jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum. Terima kasih banyak-banyak kepada grup Ahsanul Amalah, Kak Syida dan rakan-rakan, dan juga kepada menyumbang Zoom ini untuk memudahkan kita untuk kita belajar. Jazakumullah khairan katsira. Jadi kita tamatkan dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kak Syida boleh tamatkan video tu lah ya. Sekejap Ustaz jangan live lagi Ustaz. Nanti kan takut terlive juga semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz atas perkongsian hari ini. So kita sekarang bila kita baca Ar-Rahman, kita kena ubah mindset kita lah. Ar-Rahman ni bukan sekadar untuk bersyukur untuk dunia saja, akhirat juga sebenarnya. Besar dia punya skop dia kan. Okay. Balasan dan nikmat tu.
Terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Syida Ustaz. Assalamualaikum semua. Terima kasih Kak Syida. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Jida. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Terima kasih insya-Allah. Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Nur. Jumpa Jazakallah lagi. semua. InsyaAllah jumpa lagi insya-Allah. Saya angkat sesi pagi kita baca tasbih kafarah dan surah Al-As ya. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Ustaz ada lagi ke? Ya, Kak Syida nak endkan sesi ni tu lah. Mudah-mudahan adalah rakaman kita pagi ni Ustaz ya. InsyaAllah. Kalau apa-apa pun insyaAllah mudah-mudahan sebab kita tadi save kat iCloud tadi ni. Okey Kak. Nanti dia akan email, nanti saya bagi kepada Kak. Okey, terima kasih Ustaz ya. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita sudah.